اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعلى عبادك الصالحين. اللهم فقهنا وفقه أهلنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وبعد ahlan wa sahlan dan juga selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat ke majlis diskusi turas kita untuk yang sesi perbincangan kitab Muqaddimah dimajukan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan kedua kita, dan saya ulang sedikit sebanyak perbincangan untuk yang kali pertama yang berlepas. Kita sebut tentang kepentingan dua muqaddimah kepada penuntut ilmu. Yang pertama dia panggil Muqaddimatul Ulum, yang disebut sebagai muqaddimah pengantar kepada ilmu-ilmu. Dan yang kedua kita sebut sebagai muqaddimah kitab. Itu yang kita ada sentuh minggu lepas. Muqaddimah ulum ni bermaksud kita mendapat pengetahuan asas tentang sesuatu ilmu sebelum kita masuk belajar ilmu tersebut. Kita akan diperkenalkan tentang takrif, definisi ilmu tersebut. Kita kena belajar kena faham tentang apa faedah dan manfaat yang kita akan dapat daripada ilmu tersebut. Dan kita kena tahu apakah bahan dan bidang kajian dalam ilmu tersebut, yang biasanya disebut sebagai mabadi' asyarah, prinsip yang 10 ataupun disebut pengantar yang 10 bagi setiap ilmu. Jadi kalau seseorang penuntut ilmu dan dia nak mendalami sesuatu bidang ilmu, mesti lalu yang tu dulu. Kalau terus masuk mengaji kitab apa-apa tanpa dia lalui muqaddimah ulum tu, dia kata diibaratkan seakan-akan dia langkah tu tak apa kena lah. Dan kemudian kita sebut tentang kepentingan yang kedua adalah kepentingan muqaddimah kitab. Jadi bila kita dah dapat pengenalan umum tentang sesuatu ilmu dan kita mula nak masuk baca dan mengkaji sesuatu kitab, tak boleh tidak kita kena masuk dan membaca terlebih dahulu muqaddimah yang dikarang oleh pemilik kitab. Sebab di dalam muqaddimah itu akan terdapat kunci-kunci dan juga kita akan dapati disebut manhaj, maksudnya metodologi yang akan digunakan oleh tuan pengarang di dalam membahaskan dan bincangkan isi kandungan kitab dia. Itulah secara lebih kurang yang kita sebut tentang pengisian kita untuk minggu lepas. Dan kita sebutlah secara umum kandungan yang ada dalam muqaddimah Imam Nawawi kepada kitab Majmu' ini. Kita sebut sikit sebanyaklah tentang pengenalan kepada kitab Majmu'. Kitab Majmu' ini adalah syarah kepada kitab Muhazzab. Kitab Muhazzab yang dikarang oleh Imam Ash-Shirazi. Kitab Muhazzab ni adalah salah satu kitab dalam pengajian mazhab Syafi'i yang menjadi teras lah. Ada peringkat zaman tu dia kitab Muhazzab ni menjadi teras dalam pengajian mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi mensyarahkan kitab Muhazzab tadi dan dinamakan kitab dia nama kitab Majmu'. Dan peringkat pertama tu kita sebut awal-awal dah. Dia punya olahan dan sentuhan Imam Nawawi dalam syarah kitab Muhazzab tu bukan semata-mata mensyarahkan mazhab Syafi'i, tapi dia mensyarahkan segala mazhab fiqh yang ada dalam dunia Islam yang kita sebut sebagai kitab. Yang saya disebut oleh guru-guru dan masyayikh yang mengajar di Azhar, disebut antara buku rujukan model fiqh perbandingan yang terbaik yang ada dalam sejarah penulisan dunia Islam ni adalah kitab Majmu'. Hatta kitab Mughni oleh Ibn Qudamah Al-Hambali pun di segi levelnya akan jatuh tempat kedua.
dari segi perbandingan mazhab lah. Jadi fokus utamanya ialah syarah kepada perbandingan mazhab. Bila sebut perbandingan mazhab tu bukan perbandingan sangat, sebenarnya dia nak tunjuk bagaimanakah cara seseorang ulama dan madrasah dia sebut sebagai mazhab ni capai dan sampai kepada sesuatu hukum. Dia level yang tu. Tak majmuk ni. Dia Nawawi akan sebut pendapat imam mazhab ni, apakah hujahnya, apakah dalilnya, bagaimana boleh sampai pada hukum itu dan macam mana keluar hukum tu. Dan dia memang bila dah masuk level pengajian yang sebegitu, dia adalah pengajian yang berbentuk nak mengeluarkan orang faqih, nak mengeluarkan orang yang betul-betul bukan sekadar tahu hukum, tapi dia mendapat latihan dan dia jalan sikit demi sedikit tengok bagaimana ulama-ulama keluar sampai kepada hukum. Dia akan tengok dalil, kemudian bincang kekuatan dalil pula, kemudian tengok macam mana dikeluarkan kefahaman terhadap dalil, kemudian kita tengok kefahaman ulama ni bagaimana ulama ni jawab balik. Jadi memang kita kata orientasi kitab ni sendiri adalah bukan sekadar nak membentuk, sekadar nak faham hukum, tapi matlamatnya nak sampai kepada nak boleh keluarkan dan nak boleh latih dan bentuk orang yang menjadi faqih lah, kita sebut faqih lah. Dan benda tu perlu pada proses sikit demi sedikit. Itu kitab majmuk. Tapi muqaddimah itu sendiri, muqaddimah kitab majmuk ni yang dia petik di sebagian ulama, jadikan sebagian ulama menyebut muqaddimah kitab majmuk Imam Nawawi ni sangat-sangat penting kepada penuntut ilmu, yang mana kalau penuntut ilmu tak belajar kitab ni, jadi kita boleh kata macam seakan-akan bukan penuntut ilmu lagi lah. Sebab apa? Sebab muqaddimah itu sendiri mengandungi pembahagian-pembahagian dia, mengandungi perkara-perkara asas di dalam pembinaan seorang penuntut ilmu. Jadi kalau kita buat flow kitab majmuk itu sendiri, matlamat dia nak keluarkan faqih. Tapi muqaddimah itu sendiri, matlamat dia lebih umum, bukan secara khusus. Sebab apa? Kita nak sampai ke tempat khusus, kita kena lalu umum dulu. Kita nak sampai tempat yang makin kecil tu, kita kena ambil yang sifat umum dulu. Sifat umumnya muqaddimah majmuk ni, Imam Nawawi nak bagi tapak-tapak asas yang diperlukan oleh seseorang penuntut ilmu dalam bidang fiqh mazhab Syafi'i, dan lebih umum lagi kepada sebarang orang, kepada sesiapa saja yang nak jadi penuntut ilmu. Ini perkara-perkara yang perlu dia ada dan perlu dibina dalam diri dia. Ini yang terkandung dalam muqaddimah. Apa yang terkandung dalam tu? Pengenalan sedikit sebenarnya tentang pengasas mazhab Imam Syafi'i, ada sedikit. Itu tambahan lah peringkat awal. Tapi dia mulakan karangan ni, Imam Nawawi mulakan karangan dengan menyebut tentang kepentingan ilmu dan kelebihan-kelebihan ilmu. Kemudian disusuli dengan kelebihan menuntut ilmu itu sendiri. Kemudian kelebihan-kelebihan aktiviti ilmu ni disusuli dengan adab-adab orang alim, adab-adab penuntut ilmu, dan adab-adab di dalam majlis ilmu. Jadi nak boleh sampai kepada jadi faqih tu, dia kena lalui yang ni dulu. Dia kena faham tentang kelebihan ilmu dan kepentingan ilmu, niat-niat yang perlu kepada seorang penuntut ilmu, kepada seorang yang nak belajar ilmu hukum hakam agama ni. Kemudian apakah adab-adab yang perlu ada pada seorang murid, apa yang perlu ada pada seorang muallim, guru. Jadi ini sifat-sifat yang berbentuk umum yang perlu ada pada, kita tak sebutlah perlu ada pada semua muslim kan, tapi sebenarnya perlu pada semua muslim. Tapi khususnya yang kita targetlah penuntut ilmu, orang yang memang nak menjadikan, nak meletakkan diri dia tu sebagai penuntut ilmu. Tapi yang bahagian asas penuntut ilmu tu, barulah Imam Nawawi mula masuk sedikit sebanyak benda yang kita anggap, kita sebut sebagai lebih khusus sikit. Imam Nawawi masuk pada tajuk pembincangan adab-adab mufti. Adab-adab mufti. Sebab apa? Sebab kitab yang kita akan belajar ni nanti adalah kitab yang menerangkan tentang hukum hakam fiqh. Dan dia akan sampai level, dia akan bentuk seorang orang yang faqih. Dan orang tu akan jadi rujukan di dalam nak ambil hukum hakam dalam masyarakat. Jadi perlu pada penerangan. Nak apa? Buku. Ada satu lagi rasanya. Ni bukan. Tidak. Lepas tu disusuli, lepas pada penuntut ilmu tu, disusuli pada tentang panduan adab-adab seorang mufti. Dan bagaimanakah kaedah kira kita berhadapan dengan orang tanya hukum, bagaimanakah cara menjawab. Jadi kita akan jumpa lah Imam Nawawi sebut, kalau kata fatwa bertulis, bagaimana kaedah dia.
Kalau fatwa tu yang berkaitan dengan soalan-soalan tertentu, bagaimana cara. Sebab bukan semua orang yang kita kena faham satu benda lah. Ini yang tidak dalam kitab lah. Tapi yang ni diambil daripada ahli-ahli ilmu dan guru-guru yang sana lah, mengajar fiqh tersebut. Kita kena faham ada 2 level. Sebenarnya level pengajian kitab fiqh tu satu level. Kita mengaji kitab fiqh, kita banyak hukum, kita faham hukum, itu satu peringkat. Tapi tidak melayakkan lagi seseorang tu untuk jadi orang yang boleh buat keluar cakap hukum pada orang. Yang kita mengaji kitab fiqh tu, itu peringkat kita untuk faham hukum hakam berdasarkan mazhab yang kita belajar. Dan kemudian dia akan jadi peringkat untuk kita amal peringkat dari kita. Tapi untuk boleh kita jadi orang yang mufti, maksudnya orang datang tanya, Ustaz, saya situasi saya macam ni, apakah hukum? Belum lagi. Dia perlu capai level yang kedua tu. Dia ada ilmu khas dan dia ada latihan khas. Dia ada satu peringkat khas yang perlu dia lalui sebelum dapat capai level untuk jadi orang yang boleh menyebut hukum secara khusus pada kes-kes yang berlaku. Kadang-kadang kita perasan, kita rasa macam bila dah selesai mengaji kitab fiqh ni, kira aku dah boleh bagi fatwa lah. Orang main tanya, silap-silap boleh balah, boleh gaduh kan. Ada peringkat dia. Itu kita baru dapat selesai peringkat pertama. Sebab tu Imam Nawawi selitkan dan juga sebutkan tentang adab-adab mufti. Sebab apa matlamat tu nak capai ke situ lah. Dan selepas sentuh sikit tentang adab mufti tu, barulah Imam Nawawi akan masuk tentang asas-asas yang berkaitan dengan kefahaman terhadap mazhab Syafi'i ni. Belum masuk mazhab lagi, tapi dia akan sebutlah maklumat-maklumat asas yang mana mencakupi lah. Ada yang bidang berkaitan dengan usul fiqh, Imam Nawawi akan bagi beberapa poin-poin asas yang berkaitan dengan usul fiqh. Sebab nanti kita nak masuk baca ni kan, kita akan jumpa beberapa bahasan. Kemudian Imam Nawawi akan sebut juga beberapa bahasan tentang mustalah hadis. Pembahagian hadis sahih apa, hadis dhaif apa, hadis hasan apa. Kemudian nama-nama tokoh-tokoh mazhab sikit sebanyak Imam Nawawi sentuh. Kemudian Imam Nawawi sentuh juga tentang satu perbahasan yang kita akan sampai lah. Kita doa Allah SWT. Saya pun nyari bila tengok kitab ni dengan muka surat tu. Kami dulu di Azhar memang habis sekali khatam, Syekh akan ulang balik. Sebab nak tunjuk kita kepentingan kitab ni berbentuk ilmu kan. Ada satu round tu khatam makan masa lebih kurang 3 tahun lebih. Lepas tu Syekh laju sikit, ada satu round tu setahun habis. Jadi kita tengoklah macam mana matlamat setakat ni lah perancangan tu. Kita akan jadikan diskusi turah ni dengan Ustaz Faiz tu satu bahagian. Tapi dengan saya ni memang menghala ke arah asas-asas fiqh dan juga asas dan khususan kita nak tumpu mendalami mazhab Imam Syafi'i lah. Diskusi turah dengan saya ni insya-Allah kalau umur panjang Allah bagi, kita akan jadikan sebagai madrasah untuk mendalami mazhab Imam Syafi'i lah, sikit sebanyak setakat mana kemampuan yang ada pada saya lah. Ada satu perbahasan yang hujung tu Imam Nawawi akan sebut tentang perbahasan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut, sekiranya sahih sesuatu hadis, maka hadis itu adalah mazhabku. Perbahasan panjang nak hurai. Sebab apa? Ramai orang kata, ni saya jumpa hadis sahih ni. Tapi Imam Nawawi sebut, Imam Syafi'i punya pendapat mazhab Syafi'i lain sebagaimana yang saya faham hadis sahih ni. Jadi Imam Nawawi nak sebut perbahasan tentang tu, bagaimana, apakah maksud dia, apa. Jadi kita tengok kalau segi flow secara umum dia akan mulakan dengan asas-asas yang perlukan tentang penuntut ilmu. Kemudian ada adab mufti, dan di hujung itulah yang kita kata kita sebut sebagai beberapa pengetahuan am dan asas tentang mazhab Syafi'i dan juga beberapa bahagian ilmu yang lain lah yang berkaitan untuk membentuk seorang penuntut ilmu. Secara umumnya bila saya sebut tadi, kalau dia dah lalu kitab Muqaddimah Majmu' ni dan perbahasan-perbahasan yang ada dalam tu, insya-Allah lah kita boleh sebut dia seseorang pelajar tu dah ada tapak lah, ada tapak untuk bergerak ke peringkat yang lebih lagi dalam mendalami bidang fiqh ini khususnya, dan juga mazhab Syafi'i jugalah, insya-Allah. Fadhal. Baik, kita bacalah boleh. Okey. Itu selesai lah tentang pengenalan kitab. Cukuplah sekali. Dan kaedah yang kita akan gunakan dalam kelas kita ni, kita akan baca. Saya akan, setiap kali saya baca tu saya terjemah secara ringkas lah. Tuan-tuan perempuan yang mana tak sempat tu, harapnya dapat cover dengan kawan-kawan lah. Dan saya pun tak akan syarah secara mendalam semua tempat. Yang kita akan berhenti pada poin-poin yang perlu ditekankan, dan itu yang akan jadi perbahasan dan pembincangan kita lah.
Sampai satu tempat yang perlu tu kita akan sentuh, kita akan bincang. Sampai tempat tu yang perlu kita sentuh lebih, kita akan bincang. Jadi kaedah dia, saya akan baca. Dia lebih pada baca lah, bukan lebih pada nak menulis ke apa. Saya akan, kalau perlu saya akan tulis. Cuma kita akan fokus penuhnya kepada isi yang disebut oleh Imam Nawawi, bukan benda yang saya nak tambah. Sebab itu sebab tu kita pembacaan kitab lah. Kita akan ambil apa yang Imam Nawawi sendiri sebut, dan tempat-tempat tertentu yang kita akan sentuh lebih sikit. Boleh kot kita pakai kaedah tu? Dan memang matlamat kita pun kita akan baca kitab lah. Kita akan baca kitab lebih daripada pembacaan kitab. Baik, kita sambung tempat yang minggu lepas yang kita berhenti. Persis lagi perenggan pertama tu hujung dia sikit. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kita berhenti di hujung perenggan tu kan. Sambung sikit. Wa nasaba kadzalika, ambil yang baris ketiga tu. Kadzalika jahabidatan minal huffaz an-nuqad. Begitu juga nikmat Allah Ta'ala yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW, kelebihan Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW sendiri adalah Allah Ta'ala membangunkan, mengangkat, menghidupkanlah, menjadikanlah. Wa nasaba kadzalika jahabidatan. Perkataan jahabidah ni pakar yang biasanya digunakan kepada dalam bina hadis. Al-huffaz, ulama hadis yang hafal hadis, wan nuqad, dan ulama-ulama yang bila sebut al-huffaz, an-nuqad ni sebenarnya benda yang sama. Bila huffaz, orang yang hafal hadis, bila dapat label muhaddisin yang nak dapat label al-hafiz ni, dia mesti ada malakah, ada kemahiran untuk naqid. Naqid ni digunakan masalah untuk kenal pasti hadis ni sahih ke tidak. Itu an-nuqad. An-nuqad ni biasanya diguna untuk kita sebut, kalau emas tu kita ada pakar emas, dia pegang emas tu dia dah tahu dah. Kata emas ni tipu ke emas ni palsu, dia panggil an-nuqad, orang yang menilai. Sebab tu kata benda yang sama. Al-hafiz, an-nuqad ni adalah level yang tinggi di kalangan muhaddisin yang sudah mencapai tahap berkemampuan untuk mengenal pasti adakah sesuatu hadis tu diterima ataupun ditolak, sabit atau tidak dari Rasulullah. Yang Allah Ta'ala bangkitkan golongan ini di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Wa ja'alahum daibina fi idahi dzalika fi jami'il azmani wal bilad. Allah Ta'ala jadikan wujudnya golongan itu berpanjangan, berterusan, fi idahi dzalika, untuk menerangkan, idah menerangkan, dzalika perkara-perkara tadi yang berkaitan dengan hadis tadi, fi jami'il azman, pada setiap zaman, wal bilad, dan pada setiap negeri. Yang ni pun kita kena faham. Antara nikmat Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala jadikan zaman dulu, zaman ketika tidak ada teknologi maklumat ni. Sebab tu kita heran pasal apa kitab banyak sekarang ni. Kitab hadis ni kadang-kadang satu zaman yang sama, yang syarah kitab minhaj, contohlah syarah kitab kan banyak. Kita kena faham tentang persoalan geografi juga. Sebab bukan senang dulu kita nak boleh, semua orang boleh boleh berhubungan, orang sana boleh ambil dari sini, kita nak boleh refer. Contohlah kita nak guna telefon, nak telefon syekh-syekh yang besar di negara luar tak. Sebab tu kita tengok Allah Ta'ala bagi nikmat ni, setiap tempat tu akan ada pakar-pakar dia. Setiap tempat tu akan ada muhaddis. Sebab tu Allah Ta'ala tampung keperluan umat ketika tu. Badilina wus'ahum, mereka badil tu mengeluarkan, berusaha, wus'ahum segala kemampuan mereka, mustafrighina juhdahum, dan sama juga maknanya bersungguh-sungguh menggunakan segala usaha mereka, fi dzalika, dalam usaha-usaha tadi, usaha ilmiah tadilah, sama ada nak terangkan kefahaman daripada hadis-hadis dan sumber-sumber ni, sama ada untuk mengkaji tentang kedudukan hadis itu sendiri, fi jama'atin, sama ada mereka tu secara berkelompok, wa ahad, ataupun secara bersendirian. Kita boleh tengok mereka lah, itu semua ada dalam sejarah-sejarah ilmiah umat Islam lah. Mustamirrina ala zalika mutabi'ina fil juhdi wal ijtihad, dan berterusan mereka itu di dalam usaha dan juga ijtihad mereka. Maksud ijtihad di sini bersungguh-sungguh lah. Dan boleh juga kita guna refer pada ijtihad yang bermakna fiqh. Setiap zaman tu ada mujtahid yang berkhidmat untuk bantu terang pada ummah hukum-hukum Allah Ta'ala, berjalan sepanjang masa. Ahmaduhu ablaghal hamdi wa akmalah. Ini saya laju sikit lah. Aku memuji Allah dengan setinggi-tinggi pujian, ablaghal hamdi, sebesar-besar pujian,
wa akmalah, dan sesempurna pujian, wa azkahu, dan dengan pujian yang paling suci dan bersih, wa ashmalah, dan yang paling sempurna, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-wahidul qahhar, al-karimul ghaffar. Itu semua sifat-sifat Allah lah. Ada rujukan-rujukan khusus yang kita boleh refer tentang makna-makna nama Allah ni. Tapi yang Imam Ghazali, Imam Nawawi petik ni, Al-Wahid, yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha berkuasa, boleh paksa ke atas kita apa saja yang tanda Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala tu Tuhan, kita ni hamba. Allah Ta'ala yang akan berkuasa paksa apa yang dia nak atas kita. Kita tak boleh. Kita ada benda yang kita nak tapi tak boleh capai. Itu tanda kita tu makhluk. Kalau kita Tuhan, kita nak apa semua boleh jadi. Al-Qahhar, Al-Karimul Ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada, bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa habibuhu wa khaliluhu, hambanya, kekasihnya dan juga khalilnya. Habib dan khalil ni pun ada perbahasan mana yang lebih dikasihi oleh Allah. Dua-dua maksud orang yang dikasihi dan dicintai. Tapi pembincangan, ada ulama bincang kedudukan Al-Habib ke Al-Khalil yang lebih dekat. Tapi perkataan, dari segi perkataan, Al-Khalil tu maksud orang yang dikasihi tapi kasih yang khusus. Kita takkan sebut Khalil tu melainkan pada orang yang dikasihi tapi kasih yang tu khusus dan rapat tu lebih. Panjanglah, kita ambil sikit-sikit. Sebab tu dia timbul gelaran Khalil tu dapat pada Nabi Ibrahim AS. Nabi Muhammad SAW tu dah disebut famousnya dengan gelaran Al-Habibullah. Jadi mana lebih Allah ni? Sebab dari segi bahasa ni Khalil tu lebih khusus dah. Disebut dua-dua sifat itu ada pada Rasulullah SAW. Rasulullah lah makhluk Allah paling tinggi. Dua-dua sifat tu. Yang bab kedudukan siapa tu memang kat mana pun tak boleh lawan lah. Rasulullah SAW paling tinggi. Al-Mustafa bi ta'mimi da'watihi wa risalatihi, yang menjadi pilihan Allah bi ta'mimi da'watihi wa risalatihi, di kalangan Nabi-Nabi yang menjadi pilihan Allah untuk risalah tu menjadi risalah umum semua manusia dan sepanjang zaman adalah Rasulullah SAW. Dakwah dan risalahnya meliputi semua makhluk, semua. Al-Mufaddal, yang dilebihkan, alal awwalin wal akhirin, dibandingkan orang-orang yang terdahulu dan orang yang akan datang. Rasulullah SAW lah orang yang dilebihkan oleh Allah, yang diberi kelebihan dan kemuliaan oleh Allah. Min bariyatihi, daripada kalangan seluruh makhluknya. Bariyati itu makhluknya lah. Al-Musyarraf alal alamin qatibatan, yang dimuliakan di atas seluruh makhluk Allah. Ini pun bab akidah kena faham jugalah. Kita tambah sikit walaupun tak ada lah kaitan khusus ni, kena faham. Sebagaimana kita kena faham bahawasanya Allah Ta'ala itu Esa, Allah Ta'ala itu lah Tuhan. Kita juga kena faham dalam bab akidah kita, Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah. Di kalangan makhluk adalah makhluk yang paling mulia. Ini antara pegangan yang paling penting di kalangan umat Islam, kena ada faham dah ni. Benda ni disebut, antara disebut oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki lah. Sebagaimana kita beriktikad dan percaya Allah Ta'ala itu Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, berkuasa. Itu juga kita kena faham bahawa di kalangan makhluk, makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki bagi satu bukti je. Banyaklah bukti, yang dia pilih satu je. Dia sebut antara tanda Rasulullah SAW ni, Nabi Muhammad ni adalah makhluk Allah yang paling mulia, ialah risalah, ajaran Islam itu adalah agama yang paling mulia. Sebelum tu ada Nasrani, sebelum tu kita ada Yahudi, kita ada semua kan. Semua dibawa oleh Nabi-Nabi. Tapi mana ajaran yang paling mulia di kalangan semua tu? Jelaslah Islam kan. Syekh Muhammad Alawi kata Allah Ta'ala. Syekh Muhammad Alawi kata apa? Dia kata Allah. Syekh Muhammad Alawi sebut kata apa? Dia kata risalah yang sempurna, ajaran yang sempurna tidak akan boleh dibawa dan dipikul melainkan oleh orang yang sempurna. Itu cukup dia jadi hujah. Dia kata kalaulah seseorang itu tidak sempurna, dia tidak akan mampu memikul ajaran dan juga risalah yang sempurna ni. Sebab tu Allah Ta'ala tak pilih Nabi lain untuk bawa Islam. Allah Ta'ala pilih Nabi sebab apa? Inilah orang dan makhluk yang paling sempurna. Cukup dah sekat. Al-Musyarraf 'alal alamin qatibatan bi syumuli syafa'ati, yang dimuliakan dibandingkan dengan sekalian makhluk ni seluruhnya, qatibatan seluruhnya,
Bisyumuli syafa'atih, dengan antara tandanya apa? Sempurnanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Al-makhsusu bita'yidi millatihi, yang diberi pengkhususan, keistimewaan bita'yidi millatihi. Apa keistimewaan yang dia dapat? Yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW ni ialah bita'yidi millatihi, Allah Ta'ala akan bantu agamanya. Wa samahati syari'atih, dan membantu kesamahah. Samahah ni misalnya kita akan guna untuk kesesuaian dan kelembutan ajaran agama ni. Maksud samahah ni, orang yang sakit pun boleh amal ajaran Nabi Muhammad, orang yang sihat pun boleh amal ajaran Nabi Muhammad, orang yang musafir pun boleh amal ajaran Nabi Muhammad, orang yang duduk di rumah pun boleh amal. Maksudnya sesuai untuk semua orang, dan semua orang dapat amalkan tu dalam keadaan memberi kerehatan pada diri dan tubuh. Dia tak rasa terbeban dan tidak rasa terpikul dengan benda yang berat melebihi kemampuan tersebut. Kadang samahah. Sebab tu kalau mufti kita akan sebut sahibus samahah, orang yang ada samahah ni, dia asal berkata tasamuh. Tasamuh ni maknanya dia memberi hak yang sepatutnya kepada orang yang patut dapat ni. Jadi agama Rasulullah ni diberi jaminan Allah Ta'ala akan bantu untuk kekalkan ajaran agama dan kekalkan yang kita sebut kita samahatuddin tadi. Al-Mukarram, di sini semua ni sebut, Imam Nawawi nak sebut tentang kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad. Yang pertama, risalahnya umum, risalahnya luas untuk semua makhluk. Kemudian dimuliakan dengan syumul dan sempurna syafaat Nabi. Yang ketiga, dia dijanjikan bantuan terhadap agama dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Mukarram bitaufiqi ummatihi lil mubalaghati fi idahi manhajihi wa tariqatihi wal qiyam bitablighi ma ursila bihi ila ummati. Ini kita berhenti sikit kat sini. Apa kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad SAW yang seluruhnya disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah? Dia beritahu umat Nabi Muhammad lah umat yang mendapat taufik. Taufik ni bimbingan Allah lil mubalaghah, untuk bersungguh-sungguh fi idahi minhajihi wa tariqatihi, untuk bersungguh-sungguh dalam menerangkan manhaj wa tariqatihi. Manhaj ni jalan, dan juga wa tariqatihi, sama juga jalannya. Ini kelebihan yang utama yang sangat-sangat jelas yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Umat Nabi Muhammad lah satu-satunya umat yang mana Allah Ta'ala bagi hidayah dan petunjuk untuk dapat menjaga risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW bawa Al-Quran, bawa wahyu. Kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri mensyarahkan dan mengapply, tunjuk cara pelaksanaan dengan cara yang disebut sunnah tu. Umat Nabi Muhammad lah yang diberi taufik oleh Allah untuk jaga sungguh-sungguh wahyu tadi. Cuba bayang, wahyu yang disebut Al-Quran tadi sampai kepada kita bukan dengan tulisan semata-mata. Dia sampai kepada kita dengan tulisan, dan sampai kepada kita dengan cara baca dan cara sebut sekali. Dan semua tu sampai dalam keadaan ada tokoh-tokoh dan ada grup-grup yang jaga dia. Kalau tak ada umat yang ambil berat terhadap peninggalan wahyu Nabi yang jadi Al-Quran tadi, tak sampailah kepada kita. Kalau kita banding dengan macam mana Bible ataupun Injil tu dah muharraf, dah diseleweng, umat dia sendiri yang hancurkan. Macam mana yang jadi pada kitab-kitab lain. Yang ni yang tak ada pada umat lain. Kita bincang dulu, kita sebut apa, Yahudi dengan Nasrani pun dakwa kata ada sanad, tapi dia pun tak ada sanad. Ada sanad pun sanad yang bersambung, sama ada terputus ataupun bersambung dengan orang-orang penipu contoh. Begitu juga bukan setakat wahyu Quran itu sendiri. Sunnah itu pula yang Rasulullah sendiri sebut, dan Rasulullah amal, Rasulullah buat, itu pula direkodkan. Kemudian rekod pula dipindahkan generasi seterusnya. Dipindah tu pula ada metodologi, ada kaedah pindah dia yang bukan senang-senang boleh dicabar. Atau pakar sejarah pun akan, kita boleh tengoklah perbincangan dalam bidang sejarah pun akan sebut apa, ini adalah kaedah yang terbaik dalam nak memindahkan factual history ni, benda-benda melibatkan sejarah, fakta sejarah secara teliti. Sebab dia datang daripada mulut, kita tengok pula orang yang melaporkan. Tapi semua tu sampai pada kita dalam keadaan sempurna. Sunnah Rasulullah disebut dengan adanya kitab-kitab sunnah yang utama tu, kebanyakan bahkan keseluruhan sunnah Rasulullah terjamin sampai pada kita, tak tertinggal sikit pun. Tak berhenti dekat tu, bukan setakat ada sumber Quran dan hadis, dipindahkan pula. Sebab Rasulullah ni ajak pada sahabat-sahabat bagaimana cara nak faham ayat Quran ni.
Ayat Quran ni sekiranya nampak setakat bertumbuh dengan ayat ni, macam mana pula cara nak satukan, nak harmonikan kefahaman ni. Menurut Rasulullah latih sahabat-sahabat kalau berlaku situasi ni macam mana nak keluarkan hukum. Latihan ke arah cara faham wahyu tadi, cara faham Al-Quran, faham hadis tu pula direkodkan dan dipindahkan disampaikan kepada kita. Benda isi yang dikeluarkan pula dipindahkan dan disampaikan kepada kita. Ni yang kelebihan yang ada pada umat yang mana disebut ni. Umat ni lah yang ada kelebihan Allah bagi taufik untuk berkhidmat sepenuhnya kepada hasil peninggalan Rasulullah SAW. Kita pun doa-doa lah dapat masuk dalam silsilah tu. Al-mubalaghah fi idah manhajihi wa tariqatihi, terangkan sepenuhnya. Ada yang tumpu bidang tafsir, ada yang tumpu bidang qiraat, ada yang tumpu bidang hadis, ada yang tumpu bidang fiqh, ada tumpu bidang pendidikan hati dan jiwa. Lengkap. Wal qiyam bi tablighi ma ursila bihi ila ummati. Mereka lah yang melaksanakan, mendirikan tanggungjawab tabligh, menyampaikan ma ursila bihi, apa yang diutuskan kepada Rasulullah SAW ila ummati. Umatnya pula sambung sampaikan. Para sahabat sambung sampaikan kepada tabi'in sambung sampaikan kepada tabi'in sambung. Dan alhamdulillah sampai kepada kita, kita dapat rasa nikmat wahyu dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Salawatullahi, selawat kepada daripada Allah, wassalamu dan salamnya, alaihi wa ala ikhwanihi minan nabiyyin, daripada kalangan saudara-saudaranya daripada nabi-nabi, wa ali kullin, dan juga ahli keluarga baginda seluruhnya, wasairis salihin, dan kesemua orang soleh, wa tabi'ihim, dan mana-mana orang yang mengikut semua ni tadi, ikut nabi-nabi dan ikut ahli keluarga baginda dan mengikut orang soleh ni, bi ihsanin ila yaumiddin, mengikut dengan cara yang baiklah, mengikut benda-benda yang baik ditinggalkan oleh golongan terdahulu ila yaumiddin, sampailah kiamat. Mana doa yang hujung tu, semoga Allah bagi selawat dan salam ke atas semua orang ni tadi. Baik, kita nak mula masuk dah. Amma ba'du. Dan adapun selepas pada itu, faqad qala Allah Ta'ala al-'azim al-'azizul hakim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ayat ni selalu kita dengar dah, terjemahannya secara lebih kurangnya, Allah Ta'ala tidaklah, wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan illa liya'budun, melainkan untuk beribadat kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak berharap dan tidak meminta kepada mereka akan rezeki. Aku bukan minta pada mereka suruh bagi makan pada aku, aku minta mereka suruh buat ibadat pada aku. Cara lebih kurang lah ni. Wa ma uridu an yut'imun, dan bukan untuk mereka bagi makan aku. Bahkan Allah Ta'ala lah yang bagi makan semua, dengan tanggungjawabnya untuk beribadat pada Allah. Untuk huraian dan tafsir tu pakat-pakat rujuk tafsir lah. Cuma kita nak tengok apa yang Manawi sebut. Yang mana kata wahadha nassun, ini adalah satu nas, satu dalil, satu ayat yang jelas, fi annal ibadah, bahwasanya hamba-hamba Allah ni khuliqu lil ibadah, diciptakan untuk beribadat kepada Allah, wa li'amalil akhirah, dan untuk berbuat amalan yang disebut sebagai amalan akhirat. Ini tujuan Allah Ta'ala cipta. Wal i'rad 'anid dunya bizahadah, dan diciptakan untuk berpaling, al-i'rad berpaling, 'anid dunya daripada dunia, bizahadah dengan mewujudkan sifat zuhud dalam diri. Antara makna zuhud tu dah dia tidak mengambil bahagian dunia ni melainkan kadar keperluan dia. Jadi itu yang mana disebut tujuan utama hamba diciptakan ni lah untuk beribadat, kemudian untuk beramal untuk capai ke akhirat, dan ketiganya untuk mewujudkan sifat zuhud yang tidak tenggelam dan tidak terabai dengan dunia ni. Jadinya kita kena fahamlah, huraiannya pun panjang juga, cuma kita nak beritahu yang dimaksudkan dengan amal akhirat tu sebarang amal, sebarang amal yang mana manfaatnya akan sampai pada akhirat, walaupun amalan tu zahirnya nampak macam amalan dunia. Ini kita kena faham, jangan duk syarah, jangan duk rasa kata lepas ni suruh pergi masjid je, jangan pergi kerja dah. Sebab dalam segi perbahasan yang panjangnya, sebarang amalan yang mana manfaatnya sampai pada akhirat, itu akan disebut sebagai amalan akhirat, bukan amalan dunia. Contohnya bapak keluar pergi kerja cari rezeki, pahala dia kekal sampai akhirat tak? Kekal sampai akhirat. Sebab Rasulullah beritahu hadis, siapa-siapa yang bagi makan anak dan isteri itu adalah infak yang paling tinggi. Contoh,
Orang berniaga. Orang berniaga. Rasul sebut at-tajir al-amin, peniaga yang jujur dan amanah. Ma'as siddiqin ay ma'an nabi, ma'as syuhada yaumil qiyamah. Dia akan berada sama darjat dengan orang mati syahid perang hari kiamat nanti. Nampak macam amalan dunia yang bentuk tu benda niaga. Tapi sekiranya amalan tadi manfaat sampai akhirat tu, dia akan sebut sebagai amalan akhirat. Ini tidak bermaksud semata-mata dalam masjid ni jelas lah, yang semua faham lah. Wal i'rad 'anid dunya fi zahadah. Dan mestilah ada dalam hati mereka sifat tidak bergantung dan tidak terikat dengan dunia ni. Sebab dalam hati mereka tu ada sifat zuhud. Zuhud tu maksudnya kita ada al-wara', kita ada az-zuhud. Wara' ni dia tinggalkan benda-benda yang diragui syubhat, dia cuma ambil yang halal. Jadi bila orang dah mengelakkan benda yang haram dan syubhat tu, dah kira masuk golongan wara' lah. Ada level yang tinggi lagi, dia panggil golongan yang zuhud. Yang zuhud ni, yang haram dia tolak dah, syubhat pun dia tolak, dia cuma ambil yang halal. Ini orang wara' kan. Orang zuhud lebih lah. Orang zuhud disebut dia ambil yang halal tadi, dia tolak pula yang halal tu separuh, dia ambil sikit je yang halal. Sebab apa? Sebab bimbang takut bawa pada yang haram. Itu antara definisi zuhud lah yang kita boleh dapati dalam kitab-kitab tasawuf. Tapi yang kita nak sebutnya ialah muhimnya, fokusnya hati tu lah. Janganlah maksud kata zuhud tu mesti kata tolak tu jual rumah semua tak. Maksudnya yang penting dunia yang kita ada tu akan bawa pada akhirat, dan kita ambil dengan kadar keperluan kita, dan kita tidak bimbang dan tidak risau. Bimbang juga yang cakap dia pun lagi takut sebenarnya. Kereta rosak, tayar pun pening kepala lah kan. Kita nak sebut kalau berlaku apa-apa pun, hati kita tidak akan cenderung untuk buat jalan yang haram untuk masukkan benda yang bukan di luar pada kadar yang kita biasa dapat. Dan hatta kalau ada benda-benda yang kita ada tu wajib dikeluarkan, kita akan sanggup keluarkan untuk mengingkai perintah Allah. Itu insya-Allah dah ada sifat zuhud tu. Okey. Jadi Imam Nawawi nak sampai pada kita apa dia kata? Fakana aula. Jadi bila dah kita faham kata tanggungjawab kita untuk beribadat semua ni, yang menjadi perkara yang paling utama, mashtaghala bihi al-muhaqqiqun, apa yang patut disibukkan olehnya. Ishtaghala tu dia sibukkan diri dia. Al-muhaqqiqun, orang yang muhaqqiq. Muhaqqiq ni apa satu kata nama yang digunakan dalam bidang ilmu ni, orang pengkaji yang kaji sampai tahap mendalam. Dia kata pakar lah, kita sebut bahasa kita pakar. Wastaghraqal awqata fi tahsilihi al-arifun, dan menghabiskan masa. Istaghraqa tu menghabiskan masa, fi tahsilihi untuk mendapatkannya, al-arifun, golongan-golongan yang mengenali Allah. Ini pun satu istilah ilmiah yang digunakan kepada orang yang biasanya disebut sebagai golongan-golongan tasawuf. Wa badlal wus'a fi idrakihi al-mashhurun, dan menghabiskan tenaga fi idrakihi untuk mendapatkannya al-mashhurun, orang yang masyhur. Wa hajara tu dan tinggal, ma siwahu, dan sanggup meninggalkan apa sahaja selain daripada perkara yang disebut oleh Imam tadi, linaidihi al-mutayaqqidun, untuk mendapatkannya. Siapa yang dapatkan ni? Orang yang sedar dan jaga. Itu semua apa ayat-ayat yang berbeza lah, yang mana nak sebut tentang tak kira lah siapa mana-mana golongan pun, apa yang paling aula untuk mereka buat, apa yang paling aula mereka buat, yang perlu mereka buat, ba'da ma'rifatillahi, selepas daripada mengenali Allah, wa amalis solihat, dan beramal soleh. Apa yang perlu buat, apa yang paling aula? At-tashmiru, bersungguh-sungguh, fi tabyini, pada menerangkan, makana musahhihan lil ibadat, pada menerangkan apa yang akan mensahihkan dan membetulkan amal ibadat. Seakan-akan Imam Nawawi nak sebut, bila kita tahu kata yang hadaf kita dalam dunia ni ibadat kan. Jadi selepas disebut yang pertama sekali ma'rifatullah, ni tanggungjawab kita lah. Ma'rifatullah. Apa-apa pun tak kira siapa dah, saya ustaz ke yang bukan ustaz ke, kita ada tanggungjawab untuk bawa diri kita dengan anak-anak keluarga kita pertama kenal Allah. Dengan cara tambah maklumat, bawa pergi kelas-kelas pengajian yang bagi dia tambah kenal Allah, belajar sifat-sifat Allah, belajar nama-nama Allah. Contohlah. Kemudian mana disebut wa ba'da ma'rifatillahi
Wa amali al-wajibat, dan mengamalkan, melaksanakan apa yang wajib ke atasnya. Sama ada wajib tu wajib yang berbentuk ibadat harian, bersuci, semayang, puasa, ataupun yang melibatkan kewajipan-kewajipan yang mula bertambah berdasarkan pertambahan komitmen. Wajib sebagai bapa cari rezeki, wajib sebagai isteri khidmat pada suami, wajib kepada guru mengajar, sekian-sekian lah. Selepas yang ni, yang mana disebut yang paling aula untuk diberi tumpuan oleh orang yang nak mendalami ilmu fiqh. Sama ada orang tu dia ahli sufi ke, sama ada orang tu orang yang masyhur sebagai orang yang memberi tazkirah, memberi ceramah ke apa semua. Yang paling aula untuk buat apa? Kita at-tashmir. Tashmir ni digunakan, kataan yang digunakan untuk sebut kata sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh betul. Fi tabyin at-tashmiru fi tabyin, untuk menerangkan makana musahhihan lil ibadat. Selepas settle dua ni, buat kerja bahagian dua ni, yang paling awal untuk kita buat apa? Kita bersungguh-sungguh pergi cari ataupun main peranan untuk menerangkan, menjelaskan apa perkara yang akan mensahihkan ibadat kita. Maksudnya apa? Yang paling aula untuk dibuat adalah mengaji ilmu fiqh. Mengaji ilmu-ilmu yang menerangkan dan dapat membetulkan ibadat-ibadat makhluk ni. Sama ada ibadat kita sendiri ataupun ibadat orang-orang sekeliling kita. Kita dah selesai dah faham kenal Allah, kita dah tunaikan kewajipan kita. Masa yang berbaki yang perlu ada tu ialah kita kena jadi orang yang faham dan tahu bagaimana nak bimbing masyarakat untuk membetulkan amal ibadat dan segala amal-amal itu supaya bertepatan dengan kehendak Allah. Maksudnya kena jadi orang yang faqih, kena jadi orang yang tahu hukum hakam. Sebab dia lah boleh bagi nasihat dan boleh bagi bantuan panduan pada orang ni pula. Faham kan Ibn Nabi nak sebut tu? Sebab apa ni kitab fiqh ni? Kita tengoklah apa dia mana sebut. Boleh faham itu kan? Allati hiya da'bu arbabil uqul wa ashabil anfusiz zakiyat. Inilah yang menjadi kebiasaan. Ad-da'bu tu kebiasaan lah. Arbabil uqul, orang yang memiliki akal yang betul, wa ashabil anfusiz zakiyat, dan golongan-golongan yang memiliki nafsu yang bersih. Orang yang ada akal yang elok dan ada nafsu yang bersih ni, inilah yang menjadi kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka apa? Selepas habis kenal ma'rifatullah, selepas tunaikan kewajipan, mereka akan gunakan masa sepenuhnya untuk berbincangan, belajar, tanda, rekod tentang hukum-hukum hakam yang akan dapat bantu dan bimbing orang lain untuk membetulkan ibadat dan amal soleh mereka. Idh laisa yakfi fil ibadat. Ini pun kita berhenti sikit. Sebab apa? Dia kata, kenapa? Itu biasanya kalau kita jumpa perkataan id, selepas pada perkataan id tu ialah kita kata sebab kepada perkara tadi. Imam Nawawi sebut apa? Imam Nawawi kata, Imam Nawawi kata belajar ilmu hukum hakam yang mensahihkan ibadat itu adalah perkara paling aula. Betul tak? Jadi mestilah kena buat main hujah. Jangan bagi dakwaan saja. Ni cara berfikir. Kita bagi dakwaan mesti ada hujah dia. Jadi perkataan if ni biasanya selepas bawa satu dakwaan, bila jumpa perkataan if, lepas tu tahulah tu ni hujah dia. Apa hujah dia? Yang mana dia kata laisa yakfi fil ibadah. Sesungguhnya tidak cukup dalam ibadat suwarut ta'at, semata-mata surah luaran. Bal la budda, bahkan tidak boleh tidak, min kauniha ala wafqil qawaid syar'iyyah. Tidak boleh tidak, mestilah kauniha tu, dia tu kita sebut jadilah dia itu ala wafqil ibad qawaid syar'iyyah, mestilah dia bertepatan dengan kaedah-kaedah syarak. Jadi yang ni perkara yang kedua. Yang pertama kita dapatlah maklumat malam ni. Saya sebut telefon nanti sikit. Boleh kan? Takat-takat ni okey kan takat ni? Boleh. Yang pertama mana kita nak sebut Aulawi iaitu belajar kepentingan dan juga kelebihan belajar yang ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam lah kan?
Yang keduanya Imam Nawawi sebut satu benda yang penting pada kita. Dia kata dalam ibadat, kaedah berfikir yang betul dalam melaksanakan ibadat ni, Imam Nawawi sebut satu benda yang penting. Dia kata la yakfi suwarut ta'at. Dalam ibadat ni tidak cukup semata-mata bentuk luarannya. Dia sujud, dia semayang, dia bangun, dia duduk, dia tu luaran, surah, gambaran luaran. Tak cukup dengan surah saja. Sebab ramai orang ibadat ikut-ikut kan, betul tak? Ada yang benda dia tengok pergi masjid, dia pun pergi masjid. Orang semayang, dia pun semayang. Betul, benda tu bagus dah, dia nak semayang. Tapi kita kena pimpin dan bimbing ni supaya semayang itu bertepatan dengan hukum. Maksudnya maksud apa? Mesti bal la budda min, kata min wafqi. Mesti bertepatan dengan qawaid asy-syar'iyyah. Mesti bertepatan dengan kaedah syarak. Maksudnya apa kaedah syarak ni, maksud kita sebut mesti bertepatan dengan asas-asas syarak lah. Ibadat yang dibuat tu mesti bertepatan dengan hukum. Kalau kata rukuk dan sujud, mesti rukuk dan sujud tu contohlah dia sebut. Ramai orang rukuk, tapi berapa ramai yang tahu rukuk tu mesti sampai kepada had berapa. Mesti tunduk tu sampai tahap had berapa sekurang-kurangnya. Dan bila tunduk tu pula nak kena berhenti berapa lama. Contohlah kan, orang tanya berapa had rukuk, level rukuk, sekurang-kurang had rukuk boleh sampai tahap mana. Kalau kita tak bisa belajar kitab fiqh, mungkin kita pun tak tahu. Kita nampak kena rukuk je. Ataupun had sujud, sekurang-kurang sujud tu mesti tahap macam mana. Yang kata bertepatan dengan kaedah syarak tu yang tu, maklumat yang tadi. Bila kita sujud tu kita tahu, oh aku sujud ni dah bertepatan dengan apa yang dituntut di syarak. Ya, ramai orang ibadat tapi tak ramai yang beribadat dengan keadaan dia sedar dan faham tentang bertepatan dengan hukum-hukum syarak ni. Yang ni yang menjadi hujah, kata kenapa belajar ilmu hukum hakam tu adalah benda yang utama selepas daripada kenal Allah dan melaksanakan amal kewajipan-kewajipan ni. Dia faham perkataan qawaid syarak tu, asas-asas syarak lah, bertepatan dengan hukum, bertepatan dengan usul fiqh, bertepatan dengan dalil-dalil semua tu. Itu yang kerja dia, kerja yang kita fiqh ni lah. Wa hadha, ni Imam Nawawi nak sebut. Okey Ustaz, Imam Nawawi dah sebut kata mesti belajar hukum hakam. Jadi kita nak tahulah, nak belajar hukum hakam ni nak main kat mana, nak pergi belajar kat mana, nak ambil pada siapa, nak buku, nak cari buku apa. Ini yang Imam Nawawi sebut. Wa hadza fi hadhihi al-azman, dan ini perkara ini pada zaman kita ini. Imam Nawawi tulis kitab ni zaman Imam Nawawi lah, zaman kurun yang ke-700 lebih kurang tu, zaman kegemilangan umat Islam ni. Memang gemilang sungguh lah kalau tengok zaman tu, semua tokoh-tokoh yang hebat-hebat tu semua zaman ni. Wa qablaha, begitu juga zaman sebelum kita, bi'asarin khaliyat, dengan kurun-kurun yang terdahulu. A'sar ni, usur ni zaman lah kan, al-khaliyat yang telah berlalu. Qad inhasarat ma'rifatuhu, telah inhasarat ma'rifat. Inhasara ni perkataan yang bermaksud telah, kita kata kita nak buat macam mana nak sebut perkataan telah terhad. Zaman kita ni dah zaman dah berlalu zaman, di mana kita dah berlalu zaman yang panjang. Pengetahuan tentang hukum hakam dan melibatkan fiqh yang nak terangkan tentang amal ibadat ni, makrifah tu, pengetahuan tu sudah terhad. Bukan terhad tu maksud tak ada jalan lain, tapi dah sebabkan perjalanan masa memang terkumpul. Dia terkumpul di mana? Fi al-kutubil fiqhiyah, terkumpul maklumat dalam kitab-kitab fiqh. Pengetahuan tentang hukum hakam yang mensuhihkan amal ibadat seorang tu telah terkumpul, dan maklumat dalam pengetahuan tu ada dalam kitab-kitab fiqh. Al-musannafati, yang telah dikarang, fi ahkamid diyanat, yang telah dikarang untuk menerangkan tentang hukum-hukum agama ini. Fahiya al-makhsusatu, kitab-kitab inilah, kitab-kitab fiqh inilah yang dikhususkan bibayani dzalika, untuk menerangkan perkara-perkara tadi, nak terangkan tentang perkara-perkara yang mensuhihkan dan membetulkan amal ibadat kita. Wa idahil al-khafiyati minha, dan bukan setakat itu, kitab-kitab fiqh inilah yang akan menjelaskan apa yang tersembunyi, apa yang terselindung, apa perkara-perkara yang rumit dan detail yang tidak diketahui. Al-khafiyati minha, apa-apa yang tersembunyi dan terima benda-benda yang halus, pengetahuan-pengetahuan yang halus. Wal jaliyat, begitu juga perkara yang jelas.
Ada berlaku dalam kitab fiqh, dah dihimpunkan. Imam Nawawi nak sebut begini. Zaman mula-mula sahabat-sahabat ambil pada Rasulullah, belum ada kitab dikarang lagi. Ada kita kena faham. Zaman tu belum ada kitab karang lagi. Semua ambil direct. Sama ada yang Qurannya sendiri, sunnahnya sendiri, cara faham semua dah ada dalam otak dan jiwa sahabat-sahabat sebab ambil direct dengan Rasulullah. Kemudian berlalu zaman, umat ni dah, kita faham lah zaman tu dah berkembang dan sekian keperluan tamadun tu dah berbeza dah. Tak cukup semata-mata dengan ada madrasah yang mengajar musyafarah macam ni, tapi mesti ada rekod. Dan rekod tu dah disebut dengan kitab-kitab tu. Dan lepas pada tu bila dah dikarang ilmu-ilmu dalam kitab, pengajian tu berjalan secara dua hala. Dengan berterusan musyafarah, maksudnya direct guru ngajak murid berjalan, tapi fokus kepada ada silibus yang dah tersusun dah. Sebab tu kitab-kitab tu. Jadi mana disebut untuk zaman kita ni, zaman kita dah lalu dia macam tu, memang nak ambil ilmu fiqh kena melalui dengan ambil kitab-kitab ni. Tapi kena ambil daripada ahli dia lah. Dalam kitab tu ada belaka lah, perkara yang halus, perkara yang dalam, perkara ni. Wahiyal lati, hiya ni kitab-kitab tadi lah, kitab-kitab fiqh tadi. Udiha fiha, diterangkan di dalamnya. Udiha tu diterangkan, dijelaskan. Jami'u ahkamiddin, seluruh hukum-hukum agama. Dalam kitab-kitab fiqh ni ada insya-Allah disebut jami' tu kalah lengkap, tapi kata keseluruhan perbahasan melibatkan hukum agama tu ada belakang dalam kitab-kitab fiqh. Wal waqa'i', al waqa'i' ni kita sebut perkara-perkara yang berlaku. Apa perkara yang berlaku? Sama ada al ghalibat, sama ada perkara tu perkara yang ghalib selalu berlaku. Wan nadirat, begitu juga perkara yang jarang berlaku. Ada belaka dalam kitab-kitab fiqh ni insya-Allah. Hukum Allah Ta'ala terhadap perkara yang sentiasa berlaku, yang dilalui oleh umat Islam, ataupun kes-kes tertentu yang jarang-jarang berlaku pun diterangkan hukum-hukum ni. Ada belaka. Ulama-ulama kita dah khidmat sepenuhnya dah untuk memudahkan umat untuk dapat tahu hukum hakam. Perkara yang berlaku, al-ghalibat, sama ada yang selalu berlaku, wan nadirat. Wa hurrira, kataan at-tahrir ni maksudnya dah disebut, dah ditapis, dah diteliti kan segala perbincangan, dah disusun, dah diatur elok lah. Nanti kita akan jumpa lah perkataan tahrir ni pun ada istilah dia. Fiha, dalam kitab-kitab ini, al-wadihat, perkara yang wadih dan jelas. Wal muskilat, itu juga perkara yang susah, muskil, susah nak faham. Perkara yang rumit pun ada diterangkan hukum. Ayat ni panjang kan, tapi Imam Nawawi nak sampai pada fokus kata kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan umat ni insya-Allah mengandungi segala maklumat-maklumat yang diperlukan oleh umat untuk faham hukum hakam Allah ni. Waqad aktsarul ulama radhiyallahu anhum, para ulama kita telah banyak memperbanyakkan, aktsara, ulama-ulama kita, ahli-ahli ilmuwan kita dah memperbanyakkan at-tasnif, karangan-karangan mereka fiha, kitab-kitab ni. Kitab fiqh ni ulama kita karang banyak kitab. Nah, ramai orang yang karang untuk kita nak mengaji, kita ambil pengetahuan. Minal mukhtasarat wal mabsutat, daripada sama ada kitab tu kitab yang mukhtasarat, kitab-kitab yang ringkas, mukhtasar ringkas, wal mabsutat, dan kitab yang panjang, al mabsut. Nah, ini pun kita pun tidak, kita ambil maklumat yang ketiga. Orang yang ketiga tadi nak apa, marja' kita, rujukan kita dalam nak ambil hukum hakam fiqh ni, kutubu al-fiqh kan, kitab-kitab fiqh kan. Dan Imam Nawawi sebut ulama-ulama kita karang macam-macam jenis karangan, sama ada al-mukhtasar, yang keduanya dia panggil apa, al-mutawassit, yang tengah dia al-mabsutat, ataupun biasanya dia guna al-mutawwalat. Yang maklumat ni, yang ni kita sentuh sikit, yang ni pun penuntut ilmu kena faham. Tabiat karangan dalam dunia ilmiah umat Islam tu, ulama-ulama kita memang pecahkan kepada 3 level sekurang-kurangnya.
Dan ini memang ada. Yang pertama disebut al-mukhtasar. Mukhtasar tu ringkasan. Yang kedua, yang ketiga ni al-mabsutat. Yang mabsut ni maksudnya yang dihuraikan secara panjang. Al-mabsut kitab-kitab panjang, al-mutawwalat kitab-kitab besar. Al-mutawassit tu kitab yang pertengahan. Sebab setiap kitab yang dikarang jenis ni ada sasaran dia dan ada orang-orang tertentu yang layak belajar dan orang yang akan dapat ambil faedah. Contohnya mukhtasarat ni, kitab-kitab ringkas ni sesuai untuk orang yang mula belajar dalam sesuatu bidang ilmu. Sebab dia akan himpun kerangka asas ilmu dan dia akan sebut isi-isi utama lah, maklumat-maklumat basic yang perlu faham. Kita tak akan rasa rugi, Ustaz saya tak mahu mengaji kitab pendek lah sebab saya nak mengaji kitab besar terus. Ada, dia kena ikut tangga. Sebab kalau tak ikut tangga, biasanya kita akan susah lah, susah. Kemudian ada kitab yang mensyarahkan pula kitab ringkas tadi, syarah ringkas. Dia terangkan makna, dia umumkan perbahasan-perbahasan tambahan. Yang mabsutat ni biasanya kitab-kitab yang sama isi, tapi dia huraikan secara panjang dan mendalam disertakan dengan dalil dan bagaimana sampai hukum tu. Kalau kita bincang kitab fiqh lah. Kalau kitab fiqh biasanya kitab mukhtasar dia sebut hukum-hukum asas. Contoh wudu, apa yang wajib, sembahyang, basuh muka, basuh tangan tu wajib semua. Maitan syarah pula, dia syarah pula. Basuh muka tu sampai had mana contoh. Kalau yang ditambah sikit bahasan, kalau yang saya buat ni macam mana contohnya tu kitab pertengahan. Mai kitab yang mabsutat, kitab panjang ni, dia akan main pula dalil. Apa dalil-dalil yang mazhab Syafi'i pegang dalam masalah ni? Bagaimana daripada dalil tu dikeluarkan hukum? Tu bisa. Kita ada biasa dengar kitab mukhtasar ni. Kawan-kawan kita yang mungkin anti sikit pengajian-pengajian turah ke pengajian-pengajian kitab dalam mazhab ni, kita apa tak ada dalil. Kita kata bukan masalah tak ada dalil. Pengajian kita tu, pengajian kita tu di peringkat mana? Kalau nak jumpa dalil, kena ambil kitab-kitab yang letak dia. Masalah ni pun kena faham. Ni muhim ni untuk ilmu. Kalau tak faham ni, sebab tu yang akan berlaku, kita kata apa, sama ada gelojoh menolak mazhab fiqh ataupun gelojoh nak mengaji pun boleh jadi juga. Dia kena ada step dia tu. Kita ada adab belakang. Jadi mana disebut kitab-kitab fiqh yang kita nak mengaji ni banyak. Wa auda'u fiha. Auda'u ni mereka telah mengisi, telah menyimpan di dalamnya, isi kitab tu. Wa auda'u fiha minal mabahithi wat tahqiqat. Dalam kitab-kitab itu dihimpun dan disimpan dalam tu perbahasan-perbahasan dan tahqiqat. Tahqiq tu kajian secara mendalam, perbahasan secara mendalam tentang satu persoalan yang disertakan dengan dalil. Boleh jadi kita tengah kitab sebut secara umum. Kita buka kitab lain, kitab ni bincang secara mendalam, hurai lebih-lebih. Hurai pula apa hujah dan sekian-sekian. Wan nafaisil jalilat. Perkara yang an-nafais itu benda-benda yang bernilai lah. Benda-benda yang jarang-jarang kita jumpa, faedah-faedah al-jalilat yang sangat-sangat besar dan mulia lah. Wa jama'a ma yuhtaju ilaihi. Dihimpun di dalam kitab-kitab itu ma yuhtaju ilaihi, apa yang diperlukan oleh umat terhadap perkara tersebut. Ada belakang bab jual beli, ada apa semua. Wa ma yutawaqqa'u wuqu'uhu, begitu juga tadi benda yang diperlukan. Benda yang perlu ni benda dah jadi. Benda dah jadi, umat selalu tanya hukum ni apa ustaz? Hukum ni apa? Tu benda yang dah jadi. Sebab tu orang akan kata benda tu perlu, sebab kebanyakan orang dah jumpa. Dan satu lagi kandungan yang dalam kitab-kitab fiqh mazhab ni, kitab-kitab fiqh yang lama kita ni, dia akan jumpa ma yutawaqqa'u wuqu'uhu, apa yang dijangkakan akan berlaku. Mati lagi. Boleh kah? Satu, dua, tiga perkataan mati ni boleh kah? Boleh. Ada tempat-tempat yang saya perlu saya kena terang lah. Satu lagi yang ada dalam kitab fiqh ni ialah perkara yang belum berlaku tapi dijangkakan akan berlaku. Zaman-zaman ulama dulu dia dah mula bincang dah. Ada orang kata ni, apa faedah perbincangan ni? Okey, faedah dia yang pertama sekali kena faham ulama-ulama kita karang bukan sekadar untuk karang buku dan karang kitab di kalangan ulama-ulama fiqh khususnya. Bukan semata-mata karang untuk terangkan hukum pada masyarakat biasa. Tapi satu lagi yang kita kena faham, kitab-kitab fiqh ni dia karang untuk bentuk faqih zaman tu. Jadi kita ada dua sasaran. Sasaran kita, orang biasa kita bagi dia tahu hukum untuk dia beramal.
Tapi kita kena ada lagi satu sasaran. Kita nak sasarkan kepada sebahagian golongan, dia belajar tu, dia tahu hukum, kemudian dia boleh amal. Satu lagi, dia akan faham kaedah, keluarkan hukum pula. Itu fokus yang ada dalam kitab-kitab fiqh ni. Sebab tu disebut oleh guru saya, Syekh Amrul Al-Wadani. Saya tu selalu sebut lah ni, guru-guru di Pusat Fatwa dia akan sebut. Dia kata kitab-kitab fiqh mazhab ini adalah pengalaman, sebut tajribah, himpunan pengalaman untuk mengeluarkan mujtahid, untuk keluarkan orang yang faqih dalam hukum hakam tu, dan pengalaman itu direkodkan dalam kitab fiqh ni, dan pengalaman itu telah terbukti berjaya. Orang yang belajar kitab fiqh ni ikut step by step dan memang mendalami, insya-Allah akan jadi orang yang faqih, untuk boleh jadi peranan pada zaman dia ketika itu. Itu yang ada dalam. Jadi yang antara yang ada dalam tu sebut, kalau orang buka kitab fiqh ni, benda ni tak pernah jadi, orang tak apa ada berbincang. Itu kita kata kena faham. Sebab apa? Faedah dalam masalah perkara yang belum berlaku dan dibincangkan tu, faedah disebut tadribut talib, melatih orang pelajar untuk jadi faqih. Sebab fiqh ni bukan sekadar tahu hukum. Dia kita nak latih pula, kalau macam ni apa hukum dia? Dia yang kita dah sebut critical thinking tu sebenarnya ada dah dalam kitab-kitab fiqh ni. Dia dah mula fikir dah. Masalah ni apa akan berlaku? Masalah ni macam mana kalau berlaku, apa hukum dia? Jadi pelajar-pelajar ni akan dilatih untuk cuba menggambarkan sesuatu persoalan. Dia akan bina creative imagination. Mula nak mengarut ni. Tak benda-benda tu saya dulu kita duduk ingat ngaji kitab fiqh ni tak jumpa dah. Sebenarnya kitab fiqh telah bina dalam otak pelajar ni creative imagination. Dia bukan mula membayangkan benda yang mungkin tak berlaku lagi. Kemudian dia bila dah bayangkan benda tu, dia akan bikin solution pula pada benda tersebut. Contoh yang berlaku, ada satu bab yang dibincang dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i ini tentang persoalan orang baca masa tu orang rasa pelik, lawak. Bagaimanakah hukum sekiranya seseorang hamba, disebutlah pembincangan tepat dia bincang tentang hamba. Hamba ni salah satu hukum dalam hukum fiqh ni, dia ada halal kepada tuan dia dengan disiplin itu lah. Maksudnya tuan dia sama dari segi hidup suami isteri tu dia boleh. Dibincang tentang bagaimanakah situasi sekiranya seseorang hamba perempuan itu mengambil dan menyimpan air mani tuan dia, ambil simpan dengan kutnun, dengan kapas. Kemudian berlalu tempoh, selepas tuan dia meninggal, dia memasukkan simpanan kapas tadi ke dalam kemaluan dia, dan dia mengandung hasil perbuatan tadi. Apakah hukum anak tadi dan hukum perbuatan itu? Ini dikarang zaman yang tahun 800 dan 900 Hijri ni. Sekarang tahun 1400. Dengan hukum yang dikarang oleh ulama tahun 800 itulah ulama zaman hari ni dapat buat kurang kesimpulan terhadap hukum bayi tabung uji semua. Yang ni disebut oleh salah seorang tokoh fiqh besar mazhab Syafi'i di Mesir lah, Syekh Rafa' Uthman disebut. Dengan ada dalam kitab itulah aku dapat buat kesimpulan dan dapat buat kajian tentang bagaimana hukum masalah sekarang ni, hukum medik ni, khususnya dalam bab mengandung semua ni. Kalau tak ada perbincangan dulu ni, macam mana nak manfaat orang zaman sekarang? Itu kata kitab-kitab fiqh tu kita kena faham kenapa ada perbahasan-perbahasan tu. Allah. Walau ala andaril ihtimalat, walaupun dengan kadar andar tu sangat-sangat nadir. Al-ihtimal, ihtimal tu sangat-sangat jarang berlaku. Benda tu boleh jadi macam mustahil, pun akan ada dalam kitab fiqh. Sebab apa? Sebab ada manfaat kepada untuk bentuk orang faqih dan juga orang yang akan jadi rujukan umat untuk selesaikan masalah yang mungkin berlaku pada zaman-zaman tu. Al-bada'iyah wa ghayatin nihayat, ini pun sifat kepada apa yang dihimpunkan tu lah. Benda-benda yang al-bada', benda yang cantik dan benda yang indah ni, benda perbahasan-bahasan yang menarik lah. Wa ghayatin nihayat, dan juga benda-benda yang melibatkan ghayatin nihayat tu, benda yang dah hujung lagi, maksudnya dihuraikan, diterang secara mendalam sungguh lah. Itu lebih kurang maknanya. Hatta laqad tarakuna minha, sampai tahap usaha-usaha ulama ini mereka telah meninggalkan kepada kita, tarakuna, telah meninggalkan kita, minha, daripada hasil karangan-karangan tadi, alal jaliyatil wadihat, dalam keadaan sangat-sangat jelas. Perbahasan-perbahasan tu dihimpun dalam karangan mereka. Jali tu jelas, wadih tu pun jelas.
Fasyakarallahul karimu lahum sa'yahum. Semoga Allah Ta'ala memberi balasan yang sebaik-baiknya di atas usaha mereka para ulama kita ni. Kita baca perenggan ni pun kita dah boleh dapat satu pahaman bahasanya usaha ulama-ulama kita terdahulu tu sangat-sangat ada manfaat. Kita tak mau jadi umat yang terputus. Kita tak kata kita kena berhenti dalam masuk kitab kita. Kita kata ustaz zaman kita ni apa perlu ada kitab-kitab orang lama. Kitab orang lama zaman ni lah. Ada kita sebut dengan manfaat dan pengalaman yang orang lama tu lah kita akan guna untuk bina keperluan zaman kita ni. Kita tak akan bina daripada kosong. Orang yang bina daripada kosong tu orang yang tak cerdik. Hatta orang yang kaji kajian ilmiah pun, tengok tokoh-tokoh barat punya kajian ilmiah, dia akan bina pada hasil yang dapat pada tokoh sebelum dia. Dia tak akan start pada zero. Kalau kita tengok kan, macam mana nama lah, Bacon tu kan, Francis Bacon, apa semua tu bina daripada tokoh sebelum dia. Jadi macam tu juga kita dalam bab fiqh ni khususnya faham, kita akan bina dengan mazhab yang dah ada. Kita akan belajar dan bina tapak, bina usul fiqh, bina ta'if fiqh dalam otak kita. Kalau berlaku benda yang semasa ni, kita akan bina berdasarkan apa yang ada pada tadi, apa kaedah kanan disiplin cara berfikir tadi. Barulah betul jalan. Fasyakarallahul karimu lahum sa'yahum. Allah Ta'ala memberi balasan sebaik-baiknya pada mereka. Wa ajzala lahum al-mathubat. Semoga Allah Ta'ala bagi pahala lah. Al-ajzala tu membesarkan balasan pada mereka. Wa ahallahum, dan meletakkan mereka, menempatkan mereka fi dari karamatihi, pada negeri dan tempat yang Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada mereka ini, syurga lah, a'lal maqamat, di setinggi-tinggi kedudukan. Imam Nawawi sendiri tunjuk kata zaman dia tu, dia tengok usaha ulama sebelum dia tu, dia tengok keadaan benda tu lah benda satu sumbangan yang sangat besar. Ini jiwa yang ada pada Imam Nawawi yang masuk sebagai mujtahid, muhaddis, orang paling tinggi. Dia tengok usaha ulama sebelum itu, dia pakai benda yang patut diterima kasih. Ini adab dan jiwa yang perlu ada pada kita menuntut ilmu. Wa ja'ala lana nasiban. Semoga Allah Ta'ala bagi bagian kita tu. Wa ja'ala lana, Allah Ta'ala bagi jadi pada kita, jadikan pada kita nasiban. Semoga aku dapat sikit bahagian. Nasiban min dzalik. Aku pun dapat juga bahagian tu. Wa min jami'i anwa'il khairat. Begitu juga aku dapat jugalah segala bentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Ini kebaikan daripada karangan-karangan kitab-kitab ulama ni pun kita nak harap kita dapat bahagian pada itu. Begitu juga segala bentuk kebaikan-kebaikan yang lain pun kita akan harapkan. Wa adamana ala dzalik. Semoga Allah Ta'ala meneruskan, menjadikan kita berterusan di dalam nikmat tadi. Kita ni berterusan dalam mengambil manfaat dan mengambil ilmu daripada karangan-karangan ulama terdahulu. Fizdiyadin, dan sentiasa bertambah-tambah nikmat kebaikan, nikmat mengaji dan nikmat faham hukum hakam ni, yang berterusan bertambah-tambah hatta al-mamat, sehinggalah kita mati. Wa ghafara lana, Allah Ta'ala mengampunkan kita, ma jara, apa yang telah berlaku, wa ma yajri minna, dan apa juga yang akan berlaku lepas-lepas ni, minaz zallat, daripada perkara yang tergelincir ni, Allah yang telah terlepas, dan perkara yang akan datang daripada kegelinciran dan juga salah laku lah. Fa'ala dzalika biwalidina. Semoga Allah Ta'ala buat benda yang sama juga. Apa? Meneruskan nikmat-nikmat dan juga memberi keampunan. Buat benda yang sama kepada ibu bapa kita. Imam Nawawi ni tuan-tuan puan, kalau kita baca kitab-kitab dia, kalau kita akan perhati, Imam Nawawi takkan lupa doa untuk mak bapak dia dalam setiap karangan dia. Ini pun adab juga kita boleh banyak, walaupun kecil, tapi sebenarnya adab itulah yang akan menyelamatkan kita. Dalam setiap usaha pengajian kita, tulisan kita, ceramah kita ke apa ke, kita takkan lupa untuk selitkan doa untuk mak bapak kita. Ini orang yang paling besar, Imam Nawawi. Wa masyayikhina, begitu juga dengan guru-guru kita, masyayikh kita. Wa sa'iri man nuhibbuh, dan begitu juga seluruh orang, syekh-syekh kita, guru kita. Wa sa'iri man nuhibbuh, begitu juga semua orang dari kalangan orang yang aku kasih. Wa yuhibbuna, dan orang yang kasihkan aku. Wa man ahsana ilaina, begitu juga orang yang telah berbuat kebaikan kepada aku. Wasairil muslimin wal muslimat, begitu juga seluruh orang muslimin dan orang muslimat. Innahu sami'ud da'wat, Allah Ta'ala Maha mendengar doa. Jazilut atiyat, Allah Ta'ala itulah orang pihak yang sangat-sangat memberi dengan pemberian yang sangat-sangat besar. Jazilul atiyat. Okey, baik. Jadi setakat perenggan ni kita boleh faham Imam Nawawi sebut yang pertama kelebihan dan kepentingan untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan tashih, membetulkan amal ibadat orang ni. Kemudian tempatnya adalah kitab-kitab fiqh. Dan kitab-kitab itu ulama-ulama kita dah karang banyak.
Dan karangan tu ada macam-macam jenis, sama ada ringkasan, pertengahan dan juga yang kitab-kitab yang untuk orang penghujung. Dan semua itu dalam itu terkandunglah segala macam bentuk bahasan, perbincangan, sama ada yang nadir, yang jarang, semua tu. Setakat tu kita boleh faham kan setakat ni kan. Yang semua tu adalah satu usaha yang sangat-sangat perlu kita terima kasih dan ambil manfaat. Dan sekarang ni mana kita nak sebut, dah banyak-banyak tu. Coba dah ni. Saya takut terlajak je. Kita punya, sebelum ni saya ulang lagi sekali, kok ada yang tak perasan. Kita punya temu janji kita setiap minggu insya-Allah mulanya 9.45. Saya sendiri saya akan sampai tu insya-Allah awal sikit. Kalau lambat sikit tu tak apa lah kan. Terima kasih tolong tak sambung lah kan. Cuma saya akan usaha sampai 9.30 tapi start kelas tu 9.45. Dan start kita tu terus kita akan baca lah, sambung baca lah, bagi tahu siapa yang boleh teruskan. Dan insya-Allah kita akan terus baca lah. Dan kita akan tamat lebih kurang pukul 11 subuh. Boleh kot. Kalau yang ada hal, ada hajat, tak ada masalah, terus keluar tak apa. Yang main lambat pun tak apa, jangan takut nak masuk. Kita akan terus jalan. Kemudian Imam Nawawi akan sambung lagi nak terang pada kita, bila dah banyak-banyak karangan tu, mana satu yang akan jadi tempat kita nak baca. Ini pun dia masuk juga dalam perbahasan metodologi kajian ilmu lah, dalam masalah hukum hakam fiqh. Bahkan dalam keseluruhan ilmu kita akan jumpa, kita kata apa? Summa inna ashabana. Kemudian sesungguhnya ashab kita. Ashab ni ulama-ulama dalam mazhab kita lah. Ulama-ulama tokoh-tokoh besar dalam mazhab Syafi'i ni. Ashabana tu maksudnya ashab, tokoh-tokoh mazhab Syafi'i. Al-musannifin, yang mengarang. Kita ada banyak tokoh-tokoh ilmuwan dalam mazhab Syafi'i dan masing-masing ada karangan masing-masing. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa an sa'iri ulama'il muslimin. Semoga Allah memberi keridhaan kepada mereka, begitu juga kepada seluruh ulama Islam, bukan setakat ulama mazhab Syafi'i saja. Itu pun kita kalau nak berhenti tempat-tempat tu boleh berhenti. Itu pun nak ajak kata doa bukan setakat doa kepada ulama mazhab Syafi'i. Doa juga kepada seluruh ulama yang mazhab-mazhab lain juga. Begitu kita tasamuh dan bersaudara yang mazhab-mazhab ni. Aktsaru at-tasanifa kama qaddamna. Mereka telah memperbanyakkan karangan-karangan. Masing-masing ada karangan, masing kadang-kadang satu syekh tu ada 2 karangan, 3 karangan. Telah memperbanyakkan karangan-karangan sebagaimana yang aku telah sebut sebelum ini, kama qaddamna. Wa tanawwa'u fiha kama zakarna. Dan mereka telah mempelbagaikan karangan mereka. Sebagaimana yang aku sebut tadi, yang karang kitab ringkas, ada karang syarah pula, ada karang kitab yang lebih mendalam. Washtahara minha litadrisil mudarrisin, dan telah menjadi masyhur dari kalangan karangan-karangan yang banyak itu untuk dijadikan litadrisil mudarrisin, untuk dijadikan silibus untuk mengajar orang yang belajar. Litadrisil mudarrisin, untuk mengajar orang yang belajar. Wa bahthil mushtaghilin, dan jadi satu rujukan kepada orang-orang yang mengkaji. Bahthi al-mushtaghilin itu orang yang memang dah jadi terlibat dalam bidang fiqh mazhab Syafi'i inilah secara mendalam. Yang tadi orang nak mula belajar. Al-mushtaghilin ni orang yang dah belajar lama dan dah memang mendalami bidang tu. Dia pun nak buat rujukan mereka pula tu buat kajian. Al-muhadzabu wal wasit. Kitab yang nama dia muhadzab dan kitab wasit. Ini pun penting, maklumat penting. Ni kaitan dengan metodologi pengajian ni. Dalam kitab ni ada satu benda yang nama dia disebut kitab yang masyhur litadris, kitab yang telah terkenal dari dalam disebut dunia ilmuwan ni, dunia ilmiah umat Islam tu. Bukan semua kitab digunakan untuk mengajar. Kitab banyak, tapi bukan semua akan digunakan untuk sesi pengajian dan pembelajaran. Ada kitab-kitab tertentu saja. Dan kitab-kitab tertentu itulah yang akan diguna pakai dalam proses PNP ni, dalam mazhab-mazhab. Itu kena faham. Maksudnya kita sendiri sebagai orang yang nak belajar tak boleh pakai petik ambil ya. Kita kena tengok mana kitab yang kebiasaan yang para ulama guna dan jadikan sebagai tangga dalam pengajian dalam bidang ilmu kita tadi. Ni benda ni disebut washtahara minha, telah famous dan telah terkenal. Kenal ni bukan terkenal di kalangan orang awam, tapi terkenal di kalangan dunia ilmiah. Yang terkenal zaman tu ialah kitab Al-Wasit dan juga kitab Muhazzab. Jadi yang maklumat saya nak sebut ni ialah kena bezakan antara kitab yang digunakan untuk tadris, kitab yang kita perlu baca dan perlu belajar untuk bina diri kita untuk jadi pakar dalam bidang tu,
Dan juga kitab sebagai kitab rujukan. Ada kitab jadi kitab marja'. Kalau zaman Imam Nawawi, mana kata untuk mengaji jadi orang yang faham mazhab Syafi'i, mesti lalu kitab dua ni, kitab Muhazzab dan kitab Wasit. Zaman kita ni dah zaman berlalu perjalanan masa. Zaman kita sekarang ni tidak boleh lari lah. Kalau nak mendalami mazhab Syafi'i, nak jadi pakar, mesti mengaji kitab Minhaj dan syarah-syarah dia. Itu kalau nak jadi pakar lah. Tapi itu untuk jadi orang yang mendalami. Kalau peringkat tangga awal, kita akan tak boleh lari lah. Sama ada belajar Safinatun Najah, ataupun kita belajar kitab Fathul Qari Al-Mujib. Itu tangga awal. Dan setiap bidang ilmu kita akan jumpa benda yang sama. Jangan sebut, kalau nak jadi muhaddis, mesti kena lalu kitab apa dulu. Kemudian mesti mendalami dan kukuh kefahaman dia dalam kitab sekian-sekian. Contoh kalau sekurang-kurangnya mesti lalu kitab mesti mengaji kitab Baiquniyah contohlah dalam bidang hadis. Lepas tu nak kira jadi muhaddis betul juga, dia dah kena belajar juga muqaddimah musalah, tak dia tinggal. Contohlah kita akan jumpa. Jadi bukan semua kitab kita boleh guna untuk baca tak ada masalah, tapi untuk jadikan sebagai teks pengajian, nak bentuk pelajaran. Al-Muhazzab wal Wasit. Dua kitab ni lah. Kitab Muhazzab dikarang oleh Imam Asy-Syirazi dan kitab Al-Wasit dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Wa huma kitabani aziman. Kedua-dua kitab ni lah kitab yang sangat-sangat besar. Sannafahuma imamani jalilan. Dikarang pula oleh dua orang imam yang sangat-sangat mulia. Yang pertamanya Abu Ishaq Ibrahim Ibni Ali Ibni Yusuf Asy-Syirazi. Yang Syirazi pun sebut, ada setengah ulama sebut Syirazi pun sebut. Sampai tahap kalau kata kehalusan ilmu ni, sampai tahap cara sebut nama tu pun ada cara dia disebut, dengan kasrahkan syin ataupun dengan fathahkan syin. Itu kita akan jumpa lah. Nanti kita akan jumpa. Masa kita, kalau tuan-tuan kita doa umur belajar ni, kalau dah masuk perbahasan sikit awal kita, barulah kita akan tahu, oh luasnya ilmu ni. Barulah kita tahu kata kita ni banyak lagi kita tak tahu. Kita akan jumpa lah. Nak sebut nama ulama tu pun ada kaedah dia, ada riwayat dia. Mengikut riwayat orang sekian-sekian ni, tempat-tempat yang kata sebutan macam ni, tu baru nak sebut nama. Itu belum nak sebut hadis lagi. Ada baris yang ulama kata baris ni, ada kata baris ni. Wa Abu Hamid, dan juga Imam Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhuma, wa taqabbala zalika wa sa'iru a'malihima minhuma. Kita sambung lagi ya. Yang muhim tadi kena faham, bukan semua kitab sesuai untuk mengajar, bukan semua kitab sesuai untuk kita baca untuk sebagai proses pengajian. Ada sebahagian kitab cuma penggunaan dia untuk peringkat kajian. Dah mula bina tapak pelajar tu, kitab tu guna untuk kajian. Nanti kita akan jumpa lah beberapa contoh. Kalau mazhab Syafi'i lah contohlah, kalau thariqah jalan, sebahagian jalan lah. Yang ni jalan yang di Mesir, takkan lari lah. Peringkat awal mesti ngaji kitab Fathul Qari tu, kitab Matan Abi Syuja' tu dan syarah dia. Dia kemudian akan naik sikit mengaji Iqna'. Level pertengahan akan baca kitab Iqna' Imam Khatib Syarbini. Lepas pada itu kita akan naik lah Minhaj dan syarah-syarah dia. Dan biasanya ulama-ulama di Azhar ni akan guna syarah Imam Khatib juga. Kitab yang dijadikan pengajian dalam mazhab Imam Syafi'i dalam syarah Manhaj, syarah Minhaj Imam Nawawi ni adalah biasanya digunakan kitab Mughni Imam Khatib Syarbini. Adalah kenapa pemilihan tu, sebab apa? Sebab mungkin para ulama kita tahu kitab tu sesuai, kitab tu dapat bina bakat pelajar, kitab tu dapat bentuk otak dan minda pelajar dalam berfikir cara mana berfikirnya ulama mazhab Syafi'i. Itu. Lepas pada tu pelajar tu boleh jalan lah. Jalan dengan cara untuk merujuk sendiri kitab-kitab rujukan yang lain. Dia ngaji kitab tu dia akan dapat lah asas. Disebut oleh Syekh Ali Jumaah Al-Wallah yang banyak dia kata apa? Ulama Azhar banyak bab ibadat saja. Kitab Mughni Muhtaj tu bab ibadat saja selama 10 tahun. Untuk bentuk seorang faqih mazhab Syafi'i. Mughni Muhtaj saja tapi bahagian bab ibadat. Tapi lepas pada dia habis bab ibadat tu, guru dia akan bagi izin. 10 tahun ni dah layak lah kamu untuk jadi orang yang alim dalam macam ni. Lepas tu kamu dah boleh merujuk sendiri. Sebab 10 tahun ni lepas tu memang gaji semua. Faham habis kaedah-kaedah, faham habis usul fiqh, faham habis semua-semua yang ada dalam mazhab Syafi'i ni. Baik.
Waqad waffara Allahul Karim dawa'iyal ulama dawa'iyal ulama min ashabina rahimahumullah 'ala al-ishtighal bihadainil kitabain. Imam Nawawi kata apa? Allah Ta'ala telah memberi satu waffara, telah memudahkan, telah memberi kemudahan dan kesenangan sebab-sebab dawa'i dan faktor-faktor al-ulama min ashabina, para ulama dalam mazhab kita ini, alal ishtighal bihazainil kitabain, untuk mereka menyibukkan diri mereka dengan kitab ni. Ishtighal tu buat kerja lah, buat kajian, buat pengajian, buat perbahasan dengan dua kitab ni. Kitab ni banyak, tapi dua kitab ni Allah Ta'ala mudahkan. Allah Ta'ala bagi dorongan, Allah Ta'ala bagi taufik, Allah Ta'ala bagi sebab-sebab yang menyebabkan umat ketika tu guna kitab ni. Ahli-ahli mazhab Syafi'i guna dua kitab ni untuk sesi pengajian dan pengkajian dan pengajian mereka dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Wa ma dzaka, perkara itu illa li jalalatihima, bukanlah semua tu, tidaklah semua tu berlaku melainkan kenapa? Kerana kehebatan kedua-dua kitab itu. Kitab tu sendiri memang kitab yang hebat sebab dia meliputi pembahasan mazhab Syafi'i ini. Wa 'idhami faidatihima, dan besarnya manfaat yang terkandung dalam kitab kedua-dua kitab itu. Wa husni niyyati dainikal imamain, begitu jugalah baiknya niat pengarang-pengarang itu. Baiknya niat pengarang kedua-dua kitab ni tadi. Jadi antara tanda qabul, tanda Allah terima amalan orang-orang soleh ni, bila tanda terima, Allah Ta'ala manfaatkan kitab tu berpanjangan. Allah Ta'ala manfaatkan kitab mereka tu secara berpanjangan, umat-umat bakal ambil manfaat. Semua tu datang daripada niat yang baik. Saya sebut kat sini, ikut saya tengok berubah sebut macam mana anak-anak murid Imam Malik tanya Imam Malik ramai dah ni orang karang kitab Muwatta, banyak dah orang karang kitab himpunan hadis. Siapa kamu karang juga orang tuan imam, karang juga Muwatta. Imam Malik kata apa? Jawapan yang mudah, jawapan yang pendek. Dia kata maka nalillah, sesuatu perkara yang dibuat kerana Allah, baqiyah, dia akan kekal. Maka nalillahi baqiyah, sesuatu perkara yang dibuat kerana Allah, dia akan kekal manfaat di dunia dan akhirat. Jadi kita tengok hari ni ada orang tahu nama Muwatta selain daripada Imam Malik? Tak ada orang tahu kata Muwatta, mesti tak boleh sebut Muwatta mesti Imam Malik. Sedangkan zaman tu dah ada banyak kitab yang disebut nama Muwatta juga, yang pernah hadis. Tapi Imam Malik kekal hari ni. Macam tu juga Imam Nawawi nak sebut kata manfaat tu akan kekal dengan niat yang baik ni. Wa fi hadainil kitabain, dalam dua kitab ini terkandung durusul mudarrisin, pengajian untuk orang yang nak belajar. Orang yang nak mula mengaji dan nak dapat mazhab Syafi'i ini kena belajar kitab ni. Wa bahthul muhassilin, begitu juga kajian al-muhassilin. Muhassil ni orang yang dah dapat dah faham dah alim dah mazhab Syafi'i, tapi dalam kitab ni ada juga manfaat untuk depa kaji dan tambahkan pengkajian mereka. Wa bahthul muhassilin al-muhaqqiqin, golongan yang memang pakar, muhaqqiq. Wa hifdhut tullabil mu'tanin, dan juga hafalan orang pengajar-pengaji, pelajar-pelajar yang nak menghafal kandungan mazhab Syafi'i. Fi ma madha, pada zaman-zaman sebelum pada aku, sebelum mana sekarang, kitab majmu' ni. Wa fi hadzal asr, betul tak zaman kita ni. Memang dua kitab ni jadi teras dalam pengajian mazhab Syafi'i. Wa fi jami'in nawahi wal amsar, begitu juga Imam Nawawi sebut. Bukan setakat zaman aku, bahkan zaman sebelum aku. Bukan setakat tempat aku, bahkan di seluruh tempat umat Islam yang ada pada zaman dia, Imam Nawawi ni, semua pakai kitab dua ni untuk jadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Memang besar semua lah dua-dua kitab ni. Jami'an nawahi, nawahi tu sudut-sudut lah, daerah-daerah ni, wal amsar, dan juga negeri-negeri umat Islam. Fa iza kana kama wasafna, kalaulah begitu, kedua-dua kitab ini yang aku sebutkan tadi, sebagaimana aku sebut tadi, hebat manfaat mereka, besar manfaat mereka, semua ulama-ulama pakar-pakar buat kerja mengajak dan mengaji kitab ini. Wa jalalatuhuma 'indal ulama kama zakarna, begitu jugalah kehebatan dan kebesaran dua kitab ni sisi para ulama mazhab Syafi'i sebagaimana aku telah sebut tadi. Kana min ahammil umur, maka menjadi satu perkara yang sangat-sangat penting, al-inayatu bi syarhihima, memberi tumpuan untuk mensyarahkan kedua-dua kitab ni. Memberi tumpuan untuk mensyarahkan kedua-dua kitab ni. Waktu mana kita tengok, kemarin kata apa? Bila dua kitab ini jadi kitab rujukan, dan dua kitab ini jadi kitab pengajian, dan dua kitab ini jadi kitab yang jadi teras
untuk mendalami mazhab Syafi'i, maka tugas utama dan tugas yang penting ialah aku kena syarahkan kitab ni. Mana kita tahu kitab ni adalah kitab rujukan. Jadi sebagai tanggungjawab dia sebagai ahli ilmu, orang yang ada ilmu, dan untuk jaga mazhab Syafi'i, dia kata aku kena bertugas dan berkhidmat untuk syarahkan kitab mazhab ni. Kena syarahkan kitab usul. Sebab nak jaga mazhab, nak jaga agama. Sebab orang guna dua kitab ni. Bukannya pergi pelengkuk ataupun pergi buat benda baru, pergi syarah benda baru pula dah. Kitab baru karang juga, cuma mana kata nak tunjuk kata cara fikir orang alim ni. Kata oh kitab-kitab ni dah jadi sebagai rujukan. Jadi kita kena khidmat dan bantu lagi supaya kitab tu dapat memainkan peranan dengan baik. Bukannya kita buat kata kitab-kitab kuning ni lempak masuk dalam. Ada orang sebut macam tu. Ada kita kena faham kitab tu dah jadi kitab rujukan. Umat tanah Melayu contohnya lah, kitab-kitab Menuntut Musolli, kitab-kitab sekian-sekian tu dalam membimbing ibadat umat. Bila kita faham kitab tu dah jadi rujukan secara selama beberapa ratus tahun, dan kitab tu yang kita kena buatlah khidmat. Bukan dengan cara kita pergi lawan ataupun lempak kitab tu. Fihima a'zamul fawaid. Sesungguhnya kerana apa? Sebab apa kena fokus dan kena main peranan untuk mensyarahkan kedua kitab ni? Kerana di dalam kedua-dua itu ada a'zamul fawaid, sangat-sangat besar faedahnya, wa ajzalul awaid, dan sangat-sangat besar juga lah manfaat yang kita akan dapat. Awaid ni manfaat yang akan kembali kepada kita. Fa inna fihima mawadhi'u kathiratun ankaraha ahlul ma'rifah. Kerana apa? Kerana sesungguhnya dalam kedua-dua kitab itu, walaupun kitab itu besar dan hebat, ada beberapa perbahasan dan beberapa tempat yang mana perbahasan dan pendapat itu ditolak oleh sebahagian ahli ilmu. Ini yang mana kita nak sebut kata tugas ilmiah lah ni. Kitab tu dah famous, dah terkenal sebagai rujukan. Jadi ada sebahagian perbahasan dalam kitab itu belum selesai ataupun belum lengkap perbahasan dia. Jadi aku kena sempurnakan perbahasan. Ada sebahagian pendapat dalam kitab itu tidak bertepatan sebagaimana yang bertepatan dengan mazhab Syafi'i yang lebih kuat, pendapat lebih kuat. Jadi aku akan terangkan yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i pendapat ini, bukan yang dalam kitab ni. Tapi secara umum dia 90% atau 95% adalah maklumat dan pendapat yang diterima lah. Imam Nawawi nak main peranan untuk settle masalah 5% yang berbaki lagi tu. Tempat-tempat yang mungkin orang kata, oh ni kitab rujukan, jadi kira semua boleh pakai, tak. Mungkin ada setengah-setengah bahagian tu perlu pada perbahasan dan bincangan. Itu khidmat ilmu. Bukan dengan cara hentam dan tolak terus, lepas tu kita nak ambil, nak suruh orang ikut kita kan. Wa fiha kutubun ma'rufatun mu'allafah. Dalam kitab, dua kitab ni tadi disebutkan juga beberapa kitab rujukan lain mu'allafah yang telah dikarang. Faminha ma laysa anhu jawabun sadid. Begitu juga dalam kitab itu ada sebahagiannya tempat itu ma laysa anhu jawabun sadid, bukan jawapan yang tepat. Wa minha ma jawabuhu sahihun. Begitu juga dalam kitab itu ada jawapannya, jawapan-jawapan dan pendapat yang sahih, maujudun atid, benda yang dah tepat dan kuat. Fayahtaju ila al-wuqufi ala dhalika man lam tahdurhu ma'rifatuh. Maka perlu kepada orang yang boleh main peranan untuk fokus kepada tempat-tempat yang aku sebut tadi, tempat yang mungkin ada masalah perbahasan tu, untuk menerangkan dan beritahu pada orang yang mungkin tak tahu perkara tersebut. Saya terjemah secara ringkaslah. Bagaimana Nawawi nak sebut apa yang dia buat peranan dalam ketika dia syarah. Nawawi kata kitab ni dah jadi rujukan, jadi dah jadi pegangan umat. Di dalam kitab itu ada lagi sebahagian tempat perlu pada perbahasan tambahan, ataupun kena tambih peringatkan kata pendapat tu pendapat yang lemah. Dia aku main peranan di situ. Yang ni juga mengingatkan kita kepada usaha Al-Hafiz Al-Iraqi yang buat kerja dan tugas dia buat apa? Bangun lah ni malam dah letih dah. Dia buat soalan. Kitab Ihya Ulumuddin tu dah jadi kitab rujukan umat. Imam Ghazali karang tu, kitab tu adalah kitab rujukan umat untuk bimbing masalah akidah, bimbing masalah fiqh dan bimbing masalah pendidikan hati dan nafsu umat. Tapi dalam Ihya juga, sebagaimana di sisi ahli ilmu, adalah beberapa bahasan-bahasan yang
terima kepada tolak dan terima. Khususnya di kalangan muhaddis. Muhaddis kata ada hadis-hadis dhaif, sekian-sekian ada hadisnya mungkin tidak ada sandarannya. Jadi yang dibuat oleh Imam Al-Iraqi bukan dia halang orang mengaji kitab Ihya, bukan dia halang orang baca kitab Ihya. Dia buat apa? Dia buat komentar di bawah tu yang menerangkan tentang status hadis-hadis dalam kitab Ihya. Sebab nak bagi manfaat supaya orang dapat terus ambil manfaat daripada kitab Ihya, bukan untuk sekat orang ambil manfaat daripada kitab Ihya. Itu kena faham apa? Kita kata apa? Nak sebut psikologi lah kot. Itu cara berfikir yang betul di kalangan ulama ni untuk berhadapan dengan umat ni. Tak pernah jumpa dah yang berjaya. Biasanya kita takkan jumpa yang betul-betul orang alim sungguh ni, yang mana kerja dia nak bakar ataupun nak sekat kitab-kitab ulama yang dah diterima umat ni. Yang ada semua yang macam ni. Dapat habis pendengar ni. Jadi mana kata apa? Aku terangkan ke tempat-tempat tertentu yang jawapan yang tak tepat tadi ataupun jawapan yang perlu perbahasan tambahan, yang tu aku syarahkan. Fayahtaju ila al-wuqufi ala dhalika man lam tahdurhu ma'rifatuhu wa yaftaqiru ila al-'ilmi bihi man lam tuhit bihi khibratuhu. Dan perlu kepada orang yang diberi, orang yang tak ada ilmu tentang perkara tersebut, perlu dia beritahu tentang perkara tadi. Orang tak tahu, dia ngaji baca kitab muhazzab, tengok-tengok dalam perbahasan, contohlah bab suci, Imam Syarazi kata satu pendapat. Dia ingat kitab Imam Syarazi ni memang kitab utama, jadi betul lah, kita pakai yang ni lah. Tak, yang mana kata kena tambih, kena peringat, yang tu tak bertepatan dengan dalam soalan ni tak. Kalau orang tak tahu, dia akan pakai terus lah. Itu yang Imam Nawawi tu tugas, yang peranan yang aku mainkan. Wa kadzalika fihi ma, begitu juga dalam kedua-dua kitab ini, minal ahadith, ada hadis, wal lughat, dan ada al-lughat ni kalimah-kalimah lah. Sebab tu kita nak sebut ni, contoh kita baca ni, kita tengok. Wa asma'in naqalah, begitu juga ada nama-nama perawi hadis, dan juga nama ulama-ulama yang menakalkan kitab. Wal ruwah, begitu juga ada perawi-perawi. Wal ihtirazat, ihtirazat ni tanda dulu, kita buat bintang. Buat bintang, kita syarah. Wal masail, ada perbahasan ilmu. Wal muskilat, dan ada perbahasan jadi muskilah, jadi perbahasan ada apa, pertikaian. Wal usul, begitu juga usul fiqh. Al muftaqaratu ila furu'in wa tatimmat, begitu juga ada usul yang perlu kepada apa, kita nak sempurnakan perbahasan dan nak keluarkan furu'-furu'. Ini semua istilah fiqh ni. Ma la budda min tahqiqihi wa tabyinihi, yang mana semua itu perlu kepada orang yang buat kajian secara tepat dan mendalam, wa tabyinihi, dan menjelaskan dengan penjelasan bahasa yang mudah untuk difahami, bi awdahil ibarat, dengan ibarat yang paling jelas. Jadi tengok dalam kitab Majmu' nanti kita akan jumpa, bila mengaji kita akan jumpa satu perkataan Imam Nawawi akan sebut makna dia dari segi bahasa Arab. Kamus ni kata apa, kamus ni kata apa, ahli lughah kata apa terhadap satu perkataan ni. Imam Nawawi maksudnya. Lepas habis perkataan tu pula, kalau jumpa hadis, Imam Nawawi akan sebut hadis ni disebut dalam kitab mana. Kalau berlaku perbahasan tentang status hadis, Imam Nawawi akan bahaskan status hadis, dan kali buat pula kesimpulan hadis ni sahih ke, hasan ke apa. Kemudian akan jumpa nama perawi. Nama perawi, bincang pula perawi ni asal mana, nama dia sebut macam mana, umur dia berapa. Kemudian akan sampai kepada al-ihtirazat. Contoh ihtirazat ni satu perkataan yang menjadi yang mengeluarkan. Kita ada ta'rif, ilmu ta'rif ni, perkataan yang definisi itu, setiap perkataan tu ada fungsi dia. Contohlah, kita jumpa perkataan ni, saya baca lah. Contohnya ni, tutup lah ni, banyak kali nak tutup lah ni. Definisi najis, contohlah definisi najis. An-najis, apa maksud najis? Dalam ilmu fiqh dan juga ilmu Islam ni, setiap perkataan tu dia akan ada definisi dia. Dia sebut al-najis al-mustaqdhar. Najis adalah al-mustaqdhar ni, contohnya benda yang jijik. Benda
benda yang jijik. Tapi dia tambah lagi, tak habis dekat tu. Yamna'u, yang menghalang min sihhati solat, yang menghalang sahnya solat. Najis adalah contoh ni, kita nak faham kata perkataan ihtirazat tu. Apa maksud ihtirazat? Ilmu ta'rif. Najis adalah perkara yang jijik tapi dia ada sifat tambahan dia. Apa? Perkara jijik yang menghalang daripada sahnya solat seseorang. Kalau kira jijik saja, jijik ni perkataan general umum yang melibatkan semua benda-benda yang jijik. Sama ada jijik tu najis yang busuk, yang keluar daripada kemaluan depan dan belakang, ataupun darah yang potong, ataupun hingus, ataupun ludah. Contohnya, ataupun peluh, kita pun benda jijik juga, peluh busuk. Tapi bukan semua benda yang jijik itu menghalang daripada sah solat. Yang menghalang daripada sah solat cuma beberapa jenis perkara yang jijik. Contohnya dia akan sebutlah, yang keluar daripada kemaluan depan dan belakang. Jadi sifat yang belakang ni, ayat yang belakang dalam ta'rif ni, dia panggil al-muhtarazat. Ni dia panggil al-muhtarazat. Al-muhtarazat tu apa? Ayat-ayat ataupun perkataan dalam ta'rif yang mengeluarkan sesuatu perkara tu daripada termasuk dalam list kita. Kalau tak ada ayat belakang ni, boleh jadi hingus pun masuk dalam najis, boleh jadi air liur pun masuk dalam najis. Kalau tak ada ayat belakang ni lah, sebab dia kira jijik saja. Tapi dengan perkataan belakang ni, yang mana fungsi dia sebagai muhtarazat, yang mengeluarkan, dia buat batas ataupun buat pagang daripada memasukkan benda yang bukan dalam pembahasan kita, maka dapatlah buat kesimpulan najis dalam fiqh dia. Najis adalah air kencing, contohnya air kencing, dan juga al-ghaib, air besar tu saja. Tak termasuk air liur dan juga hingus. Ustaz, hingus dan air liur ni benda jijik juga? Tak, benda ni jijik. Memang mustaqbal benda jijik, tapi tidak menghalang sah solat. Jadi dia tak termasuk dalam najis. Dia cuma masuk ke kategori mustaqbal je. Contohlah, kita akan jumpa. Jadi dalam kitab fiqh nanti kita akan jumpa, dia akan bina satu dalam otak kita. Bila kita banyak setiap masalah lah, setiap perbahasan, setiap tajuk, dia akan bina kefahaman yang mendalam secara tepat, secara teliti. Itu kelebihan perbandingan orang yang mengaji hukum hakam berdasarkan kitab yang muktabar ni dengan orang yang cuma mengaji dengan dengar-dengar saja. Itu beza dia. Orang yang makin mengaji, dia takkan datang lah, ataupun datang tapi sikit-sikit saja masalah dalam ibadat dia. Orang yang tak mengaji, dia duduk jumpa ni, lalu tepi rumput, kena ayat embun, dia rasa macam najis dah. Lalu tepi tu dia kena ayat seluk pula, dia rasa macam najis dah. Sebab tak ada fahaman mendalam tadi. Orang yang mengaji mendalam, dia tahu dah, ni tak termasuk, ni tak termasuk, ni tak termasuk. Tu hidup dia senang lah, hidup dia akan mudah. Jadi kiranya setakat ni fa'amal wasit, dan adapun kitab wasit, Imam Nawawi akan sebutlah syarah apa yang Imam Nawawi buat. Saya rasa cukup lah setakat ni. Yang syarah pun dah letih, saya pun tak tahu tuan-tuan dan perempuan dapat apa malam ni. Harap-harapnya dapatlah beberapa manfaat lah, insyaAllah. Lepas pada ni kita akan sambung lah. Imam Nawawi akan sebut apa yang Imam Nawawi syarahkan daripada kitab wasit, kitab Muhazzab pula. Dan Imam Nawawi akan sebut lah. Kita akan baca untuk kelas yang akan datang ni, apa kandungan yang ada dalam ni secara umum. Kita akan tengoklah luasnya Imam Nawawi punya ilmu dan luas khidmat dia. Betul juga luas juga manfaat yang kita akan dapat daripada kitab Majmu'ah ni. Muqaddimah Imam Nawawi saja sampai muka surat 18. Yang ni kita akan baca buku. Lepas pada tu mulalah masuk tentang adab-adab untuk ilmu. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan nampaklah matlamat dari pembacaan kitab ni. Jadi kalau yang rasa kena dan rasa ada manfaat dan ada tambahan tu, insya-Allah lah kita doalah boleh teruskan lah. Dan kalau yang lain-lain pun rasa mungkin tak kena dengan apa yang target dia, sebab masing-masing ada kecenderungan dan ada matlamat masing-masing, tak ada masalah lah. Cumanya saya minta satulah doa supaya majlis yang kita buat ni bermanfaat dan akan jadi benda yang membawa kepada kebaikan lah, kepada keperluan umat. Saya pun dan tuan-tuan ni pun harap-haraplah doa kita masuk dalam silsilah orang yang meneruskan, menyebarkan kefahaman agama ni kepada generasi seterusnya, insya-Allah. Wallahu a'lam.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li